Tes, tes. Hello. Hai. Okey, dengar. Terima kasih cikgu. Okey. Kita tengah tunggu Cikgu Wani. Cikgu Wani cakap dia dah masuk. Okey, Cikgu Wani boleh test speaker tak? Kita nak cuba. Hai. Dengar tak? Okey, dengar. Okey, terima kasih cikgu. Okey, kita dah boleh mula ya. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Assalamualaikum dan terima kasih kepada semua yang menyertai kita pada malam ini. Untuk malam ini adalah sesi terakhir Career Talk yang dikelolakan oleh The Patriots. Jadi untuk sesi terakhir kita reserve untuk profession seorang guru. Satu profession yang pada perkiraan saya secara peribadi merupakan satu profession yang mulia di mana anak bangsa, pembangun tamadun, tapisan yang terawal yang mereka harus hadapi ialah seorang guru. Baiknya seorang guru, hebatnya seorang guru bermula daripada profession seorang hebatnya anak bangsa kita yang akan datang bermula dengan seorang guru. Jadi tanpa berbasa-basi lagi, saya nak perkenalkan tiga orang kita punya panelis khas dibawa oleh The Patriots untuk daripada pelbagai latar belakang. Untuk Cikgu Awan yang tak perlu saya perkenalkan lagi, Cikgu Awan merupakan guru sekolah menengah, wakil untuk sekolah menengah. Lepas tu kita ada Cikgu Rin di mana saya bawakan mereka daripada prasekolah tadika sebab tidak mestinya kita nak kata bila kita bercakap kepada seorang guru sekolah menengah ataupun sekolah rendah. Kita perlu bercakap juga prasekolah dan of course Cikgu Wani yang merupakan guru sekolah rendah. Selamat datang ketiga-tiga cikgu. Terima kasih kerana menerima jemputan kami. Jadi saya punya awal sesi dia saya dah perkenalkan secara surface. Jadi saya minta cikgu-cikgu dekat sini perkenalkan pula kalian. Siapa kalian untuk adik-adik kita yang akan mendengar kita punya sesi. Dimulakan dengan Cikgu Awan dahulu. Okay, terima kasih Saudara Helmi. Assalamualaikum dan selamat malam semua. Okay, nama saya Awan dan semestinya bukan nama sebenar. Alhamdulillah, sudah lebih kurang 4 tahun menjadi seorang guru. Berasal daripada Sabah dan sekarang saya sedang mengajar dekat salah sebuah sekolah di Selangor ini. Okay, dari segi kelayakan ikhtisas, saya dulu mengambil ijazah sarjana muda sejarah dengan pendidikan di University Sains Malaysia, minor dalam bahasa Melayu. Jadi sekarang ni dekat sekolah saya mengajar, alhamdulillah saya mengajar option saya sendiri, ajar sejarah dan bahasa Melayu kepada pelajar-pelajar tingkatan 3, tingkatan 4 dan tingkatan 5. Okey. Itu juga kalau nak tanya umur, umur tak cukup tua, tak cukup muda. Status alhamdulillah masih single. Gitu je lah. Terima kasih. Okey, terima kasih Cikgu Awan. Okey, kita kepada wakil sekolah prasekolah. Cikgu Rin boleh perkenalkan diri. Silakan. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Rin. Umur saya 24 tahun. Saya baru 2 tahun posting sebagai guru prasekolah KPM. Saya punya latar belakang pendidikan, saya ambil ijazah sarjana muda perguruan di IPG, Kampus Pendidikan Islam. Bidangnya saya ambil pendidikan awal kanak-kanak lah, sekolah rendah. Saya dah berkahwin. Untuk pengenalan itu saja kot. Terima kasih. Okey, terima kasih Cikgu pengenalan ringkas. Dan kita kepada panel ketika kita, Cikgu Wani, wakil sekolah rendah kita pula, dipersilakan. Terima kasih Helmi. Okey, nama saya Cikgu Wani. Nama sebenar
Saya bertugas di salah sebuah sekolah rendah di selatan tanah air. Berasal dari Kelantan. Rasanya itu saja kot. Itu saja cikgu. Ya, itu saja. Okey. Terima kasih banyak-banyak. Okey, kita terus kepada soalan kita direct. Yang pertama, apa kualiti yang diperlukan oleh pelajar-pelajar di luar sana untuk menjadi seorang guru? Jadi soalan ini saya terbuka kepada 3 panelis kita. Mungkin boleh dibincangkan daripada perspektif anda masing-masing. Okey, terima kasih. Dimulakan dengan Cikgu Awan dulu. Okey, baik. Okey, berkenaan dengan kualiti pelajar-pelajar pendidikan lah untuk menjadi seorang guru ya. Kualiti yang diperlukan oleh pelajar di luar sana untuk menjadi guru. Okey, kualiti dia yang pertama, sebagai seorang guru tidak lain tidak bukan kita perlu ada kemahiran interpersonal lah, sebab kerja kita memang akan melibatkan kita perlu bercakap depan ramai orang. Itu paling utama. Kalau kita tak mampu ataupun tak mahir bagaimana nak bercakap depan orang, apalagi orang yang kita tidak kenal, memang akan menjadi satu tekanan apabila menjadi seorang guru sebenarnya. Sebab setiap tahun kita akan berjumpa dengan orang baharu yang kita tidak kenal. Anak-anak murid kita lah. Selain daripada dalam kemahiran interpersonal itu juga, secara tidak langsung kita perlu ada kualiti bagaimana hendak kita nak mengawal dan juga menarik perhatian anak murid kita itu sendiri. Dia bukan setakat kita bercakap macam radio, tapi anak murid kita hilang minat. Itu satu cabaran lah. Satu cabaran. Selain daripada kemahiran bercakap, kemahiran mengajar dalam kelas ni, kita juga perlu ada kualiti untuk menerima arahan ad hoc. Ini bagi saya antara yang utama lah. Arahan ad hoc ni, kalau untuk siapa yang tidak faham, maksudnya kita terima arahan on the spot untuk melaksanakan satu-satu tugas. Dia bukan setakat menjaga kelas ganti. Kadang-kadang pun kita akan menerima arahan daripada bos kita, daripada kita punya pengetua, kita punya penolong kanan ataupun guru kanan kan. Kita akan menerima arahan tu dalam tempoh yang singkat dan kita kena selesaikan lebih cepat. Jadi kemahiran untuk bekerja dalam tekanan itu perlu bagi seseorang guru. Jika kita jenis yang tidak pandai nak urus emosi, apabila kita dapat arahan macam ni, dia akan mendatangkan tekanan yang sangat hebat menjadi seseorang manusia. Bagi saya itu antara dua kemahiran yang utama perlu ada dalam diri seorang pelajar yang bakal bergelar guru. Harapnya dapat menjawab soalannya, Helmi. Okey, menjawab sangat cikgu. Saya panjangkan pula kepada Cikgu Rin. Mungkin Cikgu Rin nak tambah daripada perspektif seorang guru prasekolah pula. Terima kasih Cikgu. Okey. Kalau dari perspektif saya pula, kualiti untuk menjadi seorang guru yang pertama sekali ialah minat. Ada minat, ada jiwa seorang guru. Kalau kita pandai bercakap, kita pandai mengajar, tapi kita tak ada jiwa guru tu, tak ada apa pun sebenarnya. Sebab nak jadi guru yang penting kita ada jiwa guru. Ada jiwa guru, kita rasa empati dan simpati pada murid-murid kita. Bukan pandai bercakap semata-mata sebenarnya jadi guru ni. Apatah lagi kalau macam saya jadi guru pendidikan awak kekanak kan. Macam mana kita nak menjadi seorang ibu kepada 25 orang murid kita dalam kelas? Macam mana kita nak sampaikan sesuatu ilmu pengetahuan, kita nak sampaikan sorry. Ya cikgu, suara speak. Cikgu Rin hilang Cikgu Rin. Nampak dia dekat listener dah, Hilmi. Dia jadi listener, dia macam terkeluar. Tengah bercakap tiba-tiba hilang. Okey. Tak apalah, sementara saya suruh kita settlekan dulu. Cikgu Wani, boleh Cikgu Wani kongsikan
apa kualiti yang diperlukan untuk menjadi seorang guru sekolah rendah? Okey, saya nak tambah satu je. Untuk jadi seorang guru yang berkualiti, sentiasa sentiasa dinamik, kita perlu ada sikap mahu menambah ilmu. Sebab ilmu ni sentiasa bergerak, sentiasa ada benda baru yang manusia terokai. Jadi walaupun kita sebagai guru sekolah rendah, kita rasa silibus yang KPM tetapkan tu macam senang. Tetapi sebenarnya ikut pengalaman saya pernah setiap tahun mesti ada murid yang yang lain sikit daripada murid lain. Contohnya, murid tahun 1 pernah ajukan soalan berkenaan kimia, tentang atom, teori kuantum. Kalau cikgu tersebut dia tak tahu ataupun mungkin dia dah lupa yang dia dah belajar lama, dia tak boleh jawab soalan tu. So sebagai seorang guru yang sentiasa kehadapan lah, versatile, kena ada sikap rajin menambah ilmu. Saya rasa itu saja pendapat saya. Okey, Cikgu Rin baru maklumkan yang internet dia ada problem, nanti dia akan masuk. Jadi kita akan teruskan sementara Cikgu Rin masuk. Jadi saya nak kembali balik kepada Cikgu Awan. Cikgu Awan, apa cabaran yang Cikgu Awan hadapi ketika menjadi guru? Mungkin boleh kongsikan sebab cikgu sekolah menengah kan. Jadi adik-adik kita yang nak menjadi guru sekolah menengah boleh sedia dengan cabaran-cabaran yang mungkin mereka akan hadapi nanti. Okey, bercerita tentang cabaran ya. Terima kasih Ilmi. Kira secara pribadi cabaran ni saya rasa dia agak sensitif untuk dibincangkan. Boleh juga sebab secara tidak langsung kita akan mengkritik apa yang ada dalam lingkungan kita sebagai seorang guru. Tak apa, saya cuba jelaskan mungkin sama ada secara awam lah, secara general sahaja agar semua orang boleh faham. Okay. Cabaran paling besar sebenarnya bila kita menjadi seorang guru ni bukan mengajar kalau bagi saya. Terutamanya dekat sekolah menengah lah, dalam skop sekolah menengah itu. Cabaran paling besar untuk menjadi seorang guru adalah bukan mengajar. Sebab mengajar, berkomunikasi dengan murid-murid kita ni, dia satu proses yang kita boleh adaptasi dengan cepat sebenarnya bila kita menjadi guru, bila kita terima hakikat kita adalah seorang guru. Cabaran yang paling besar sebenarnya menjadi seorang guru dekat Malaysia di sekolah menengah ini apabila kita terpaksa membahagi masa kita. Sebab saya tidak tahu macam mana keadaan dekat sekolah rendah ataupun dekat prasekolah. Mungkin Cikgu Rin ataupun Cikgu Wani akan terangkan kemudian. Situasi dekat sekolah menengah ni, seorang guru dia sebenarnya dia macam seolah-olah dia terpaksa melakukan 5 kerja dalam satu masa. Apa yang saya maksudkan di sini sebenarnya sebab dekat sekolah ni kita ada bahagian pentadbiran, kita ada bahagian kurikulum, kita ada bahagian co-curriculum, kita ada bahagian hal ehwal murid dan juga kita ada tugas hakiki kita sebagai guru mengajar. Dan kelima-lima tugas ni arahan dia akan datang serentak sebenarnya. Serentak dan tidak pernah berhenti, saya boleh katakan macam tu. Jadi kita terpaksa execute kita punya kemampuan untuk melunaskan kelima-lima tugas, kelima-lima tanggungjawab yang melibatkan lima-lima bahagian ini. Pembahagian masa menjadi seorang guru tu adalah cabaran yang paling besar. Pembahagian masa. Bagaimana kita nak merancang apa yang kita akan ajar kepada murid kita. Pada masa yang sama, kita terpaksa juga memenuhi tugas-tugas yang diberikan sama ada oleh pengetua kita sendiri, oleh penolong kanan ataupun guru kanan mata pelajaran. Itu antara jawatan-jawatan ibaratnya macam bos bagi guru-guru biasa kalau macam saya. Kalau macam guru biasa macam saya lah. Jadi kalau nak sentuh lain daripada
pengurusan masa, multitasking lah. Cabaran lain kita tak dapat nafikan. Ibu bapa itu sendiri menjadi satu cabaran. Jadi satu cabaran dalam konteks 2021 ni. Rasanya yang ini bukan satu perkara yang rahsia lagi dalam kerja seorang perguruan. Seorang guru dia perlu pandai bagaimana nak mengawal emosi apabila kita diserang oleh ibu bapa. Ini bukan satu rahsia, benda ni berlaku sebab tak boleh nafikan ibu bapa juga satu ibu bapa manusia, guru pun manusia. Akan ada waktunya guru tersalah langkah sehingga menyebabkan murid tidak puas hati. Lepas tu apabila murid tidak puas hati, dia akan membawa cerita tu kepada ibu bapa. Ibu bapa pula akan datang ke sekolah. Okey. Nah, ini antara cabaran yang kita perlu hadapi. Selain daripada itu, cabaran ni kita kena bekerjasama dengan cikgu-cikgu lain lah. Sebab dalam lima bahagian tugas yang saya sentuh tadi, memang kita akan ada pergeseran emosi, pergeseran pendapat dengan rakan-rakan guru kita yang lain. Jika kita tak pandai nak kawal macam mana situasi itu, dia akan menyebabkan ketegangan urat berlaku antara guru-guru. Okey. Kalau kita nak gaduh lama-lama dengan rakan sekerja kita, tak ada guna juga. Sebab pusing-pusing tara mana pun, kita akan bekerjasama dengan orang tersebut. Okay, ini antara cabaran yang saya rasa yang dihadapi lah oleh saya sebagai seorang guru. Mungkin cikgu-cikgu lain ada pandangan lain lah kot. Itu sahaja ini. Okay, terima kasih kepada Cikgu Wan. Saya nak panjatkan kepada Cikgu Rin. Cikgu Rin, saya kira cabaran yang Cikgu Rin hadapi dengan kanak-kanak prasekolah tu sangatlah rasanya unik bagi saya lah. Jadi mungkin Cikgu Rin boleh kongsikan pengalaman ketika berhadapan dengan mereka, cabaran-cabaran untuk mendidik anak-anak kita daripada usia 5, 6, bahkan ada yang berusia 4 tahun. Dipersilakan Cikgu Rin. Okey, saya harap suara saya jelas kali ni sebab tadi line sangkut. Okey, kalau nak cakap pasal cabaran mengajar kanak-kanak ni memang banyak. Okey, bermula sebab saya punya pengalaman, saya dah pernah ajar murid daripada seawal umur 2 tahun sebab pengalaman saya di APG, saya berpraktikum di sebuah taska. Jadi saya dah dapat murid tu daripada umur 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun sampai sekolah rendah lah. Jadi setiap peringkat umur tu, dia punya cabaran dia berlainan. Okey, saya cerita untuk yang umur 4 hingga 6 tahun lah. Kalau 4-5 tahun ni, dia punya cabaran tu yang paling terasa dari segi waktu kita terima murid baru setiap tahun. Murid ni datang dengan macam-macam kemahiran yang dia dah dapat. Dengan macam-macam latar belakang keluarga. Ada murid yang datang yang dah cukup. Dia punya asas 3M dah kuat. Dah boleh masuk darjah 1 dah sebenarnya. Ada murid yang datang sederhana, dah boleh kena huruf. Ada murid yang zero, tak tahu apa pun. Jadi saya punya cabaran dekat situ tau. Di mana bila kita nak mulakan belajar tu, biasalah kalau awal tahun kan kita mula dengan ABC, dengan 1, 2, 3. Jadi cabaran dia bila budak-budak yang dah pandai ni, dia bosan dengan benda tu. Dia bosan dengan benda yang kita deliver tu. Kalau budak-budak yang tak tahu apa, yang baru belajar, seronok lah sebab dia belajar benda baru. Tapi budak-budak yang dah advance, dah boleh membaca, benda tu bosan bagi diorang. Jadi macam mana saya nak buat setiap kali belajar tu, macam mana saya nak pisahkan dua situasi tu, yang itu yang susah sikit tu. Sebab saya tak pun nak skip sebab matematik untuk untuk budak yang dah pandai kan. Jadi kat situ saya akan pecah diri sendiri kepada 3. Saya akan ajar semua benda yang sama. Mana budak yang lebih pandai tu, saya akan bagi extra punya homework dalam kelas. Dan dalam masa sama, saya akan fokus pada kumpulan murid yang baru nak belajar ni, yang baru nak kena huruf A, baru nak bentukkan huruf A. Itu cabaran yang pertama lah, sebab dalam satu kelas tu kita kena pecah diri kita kepada 3 guru. Padahal saya 1 guru je. Okey, cabaran yang kedua, bila kita kena terima murid, ada yang speech delay, ada yang autism, ada yang hyperactive. Okey, untuk murid-murid berkeperluan khas ni, selagi dia belum capai umur 7 tahun, kita tak boleh nak diagnosis sebagai murid autism. Jadi
Okay, cikgu okey ke cikgu sebab putus? Cikgu Rin? Masih ada di Contoh kalau sana dia ke? ada masalah autism kan, kita nak terus, okey. Dia baru Okey, masuk ulang sekolah balik umur cikgu 5 sebab tahun, tadi umur 6 terputus. tahun, kita Ulang, kita kena bagi tahu. Okey, awak berikan khas ni tak boleh. Sebab umur tu cikgu? Assalamualaikum cikgu. Cikgu ada dekat sana ke? Okey, Cikgu Rin. Cikgu Rin kalau suara mungkin ada masalah, mungkin Cikgu Rin bagi emoji 1% tu ke, lambai ke? Yang love tu. Macam ni. Okey, tak apa. Kita tinggalkan sebentar Cikgu Rin. Mungkin ada masalah dengan line dia. Jadi, saya nak bertanya kepada Cikgu Wani. Apa cabaran yang Cikgu Wani hadapi ketika menjadi seorang guru? Berurusan dengan adik-adik kita di sekolah rendah. Dipersilakan cikgu. Okey. Secara jujurnya, bagi saya menguruskan pelajar sekolah rendah taklah mencabar sangat, sebab kita tahu kan pelajar sekolah rendah ni adalah kanak-kanak yang sebenarnya masih mudah dibentuk mengikut acuan yang kita tetapkan. Cabaran yang sebenarnya adalah datang dari mentaliti ibu bapa. Seperti yang kita maklum, sistem pendidikan kita mengalami fasa-fasa perubahan yang agak drastik lah daripada sistem pendidikan berorientasi kepeperiksaan kepada bukan sepenuhnya berorientasikan kepeperiksaan. Seperti yang kita tahu, baru-baru ni YB Menteri KPM mengumumkan UPSR tahun ni dah dimansuhkan, dan kita boleh lihat pelbagai reaksi yang diberi daripada ibu bapa. Masing-masing ada pendapat sendirilah. Secara jujurnya, saya sendiri tertunggu-tunggu apa sistem yang bakal yang menggantikan UPSR. Okay, sebenarnya sebelum pemasaran UPSR ni, cikgu sebenarnya dah lama mula melakukan pentaksiran dalam bilik darjah ataupun singkatannya kita panggil PBD, yang dijalankan oleh guru sekolah rendah dan sekolah menengah. Pentaksiran ini memberi 100% kuasa kepada guru mata pelajaran dalam menilai murid. Di sini masalah bermula apabila integriti guru dipersoalkan oleh ibu bapa. Sedangkan sebenarnya nak bagi ban ataupun tahap penguasaan kepada murid, kami perlu menyediakan banyak evidence. Bukan senang-senang je bagi. Sebelum, contohnya saya nak bagi untuk kemahiran speaking. Paling rendah 1, yang advance 6. Saya tak boleh tiba-tiba je saya nak bagi, ni murid saya suka murid ni, saya nak bagi 4. Tapi tak boleh. Ataupun murid ni rajin, suka ambil hati guru. Sebelum bagi TP, bagi tahap penguasaan ni, cikgu tu sebenarnya kena berbincang dengan guru lain. Sesuai tak bagi band 3 atau 4 untuk murid ni. Sepatutnya ibu bapa tidak perlu risau tentang integriti guru dalam menilai anak mereka. Inilah cabaran yang pertama. Itu je cikgu. Cikgu Wani? Cikgu Wani? Cikgu Wani? Rasanya tak apalah. Hello. Cikgu Wani? Ya. Suara Cikgu Wani hilang tadi. Okey, boleh saya sambung Cikgu Wani sambung? Okey. Cabaran yang kedua adalah macam mana guru mahu mengubah mentaliti ibu bapa tentang mengenali
bakat, minat dan potensi awal anak-anak mereka. Sebab macam yang kita tahulah, ibu bapa kita ni suka menetapkan anak yang pertama jadi doktor, anak kedua mungkin jadi engineer ke kan. Tanpa mereka sedar anak mereka sebenarnya ada minat lain. Cikgu Wani? Di sinilah Masih di sana ke? yang hello? Ya, cikgu. Boleh Cikgu, dengar tak? boleh ulang balik tak tadi sebab suara hilang. Line kita tak berapa baik kat sini hari ni. Okey. Cabaran yang Okey, kedua sambung tadi, balik. macam mana seorang guru mahu menyedarkan ataupun mengubah mentaliti ibu bapa supaya mereka ni menyedari potensi, bakat dan minat anak mereka dari awal. Maksudnya dia tak tentukanlah anak ni minat, anak dia mesti dapat A semua subjek ataupun dapat nombor 1. Sedangkan anak dia mungkin minat melukis ataupun ada bakat mewarna. Sebab murid ni, manusia sebenarnya ada potensi yang berlainan. Bukan semua boleh ke arah akademik. Bila parent tak sedar, dia akan bagi tekanan pada anak-anak. Dan anak-anak ni bawa masalah ke sekolah. Dan masalah yang ni akan berterusan lah. Sebab benda ni akan bagi kesan pada perkembangan pembelajaran mereka di sekolah. Saya nak bagi contoh. Hari tu saya terbaca satu komen dekat satu post salah seorang rakan saya di Facebook. Okey, rakan saya ni dia muat naik gambar anak lelaki dia yang sedang memasak. Dia suka memasak, anak lelaki dia. Saya baca ada satu komen ni yang saya rasa tak sesuai lah. Seolah-olah komen tu dia cakap kalau nak jadi lelaki sejati sebenarnya tak boleh jadi tukang masak. Pada pendapat saya komen ni memang tak elok sebab menggambarkan tahap pemikiran sebahagian dari ibu bapa yang melabelkan minat macam ni untuk jantina macam ni, minat macam tu untuk jantina lain. Okey, bayangkan jika ibu bapa dapat mengesan minat dan potensi anak lebih awal dan di samping memberi sokongan dan galakan, kita mungkin salah seorang daripada mereka tu sebenarnya adalah yang bakal menemui penawar bagi penyakit kronik macam kanser ke, ataupun mungkin mereka tu salah seorang pelukis yang mampu mencipta fenomena seperti Leonardo da Vinci, siapa tahu kan. So, dua cabaran ini sebenarnya yang bagi saya paling mencabarlah sebab saya sebagai saya sebagai anak yang pernah jadi, saya ada pengalaman dulu. Parents saya nak saya jadi peguam, tapi sebab mungkin saya ni keras kepala, saya ubah saya punya course, saya ambil sains. Dan sebab cita-cita saya masa tu saya nak jadi saintis ataupun penyelidik lah. Sebab peguam memang bukan jiwa saya. Mungkin sebab saya berani, saya tak memperjudikan nasib saya, masa depan saya buat sesuatu yang saya tak minat. So saya tak nak murid saya yang sepatutnya ada potensi lain tapi dipaksa buat sesuatu yang dia tak nak. Benda ni merugikan negara kita sendiri sebenarnya. Saya rasa itu saja untuk soalan ni. Okey, terima kasih kepada Cikgu Wani yang berkongsi pandangan dengan begitu semangat. Saya bersetuju tentang banyak poin beliau tentang memperlikirkan minat anak-anak kita dan sebagainya. Jadi,
kita masih bercakap tentang cabaran menjadi guru ni kan. Saya nak bertanya, dalam panjang PDPR ni, mesti cabaran yang cikgu-cikgu hadapi sangatlah susah. Mungkin apa cabaran yang paling cikgu-cikgu dekat sini hadapi yang paling sukar ketika PDPR, pengajian melalui dari jarak jauh ni, Zoom terumpama dengannya. Mungkin nak berkongsi sedikit apa yang cara cikgu cuba untuk usaha mendidik anak-anak kita dalam masa yang sama dengan cabaran, halangan yang wujud ketika perjuangan cikgu-cikgu dekat sini untuk mendidik anak-anak bangsa. Saya mulakan dengan Cikgu Awan. Okey, baik. Terima kasih, Hilmi. Soalan ni pun menarik juga ni sebenarnya. Memang sangat menarik. Kira saya rasa mungkin semua guru yang sedang menjadi guru lah sekarang ni kan mengalami apa yang saya akan cakap ni. Beban kerja PDPR lebih banyak berbanding beban kerja PDPC. Maksudnya beban kerja ketika kita belajar secara online ini lebih banyak jika dibandingkan dengan kelas bersemuka. Memang lebih banyak. Kira kalau nak kata dari segi cabaran dia, semestinya dari mental. Dari segi mental tu paling utama sebenarnya. Sebab selain daripada anak murid kita sebagai seorang guru pun burn out dengan menghadap laptop, menghadap telefon lebih daripada 12 jam. Kalau dalam konteks seorang guru lah, macam saya cikgu menengah, cikgu sekolah menengah, kira dia sebab sebelah pagi biasanya kelas, and then bila masuk sebelah petang biasanya akan ada mesyuarat. Kita boleh katakan macam tu. Mesyuarat ni bukannya setiap hari, tapi setiap minggu memang akan ada. Sama ada daripada mesyuarat menggunakan Google Meet ataupun Zoom ataupun perbincangan melalui grup WhatsApp. Kalau kita nak sembang tentang grup WhatsApp ni, kadang-kadang arahan pun akan sampai sehingga malam. Kalau macam saya sambil saya contoh macam semalam lah, peristiwa yang semalam berlaku ketika berpuisi. Macam semalam saya ada satu program dengan rakan-rakan Twitter juga berpuisi. Okey, ketika berpuisi tu tiba-tiba masuk arahan untuk saya settlekan satu tugas ni. Okey. Ni antara cabaran dia. Sebab guru-guru ketika tempoh pandemik ni dia dianggap sebagai BDR, bekerja daripada rumah. Tapi gara-gara dianggap bekerja daripada rumah itu, kadang-kadang kerja sampai pun tidak mengira waktu. Itu cabaran dia. Okay. Seterusnya yang lapis soalan yang kedua, apabila tadi Hilmi tanya, macam mana kita nak pastikan anak-anak murid kita belajar? Okay. Yang ni pengalaman saya lah sebagai seorang guru dekat Selangor ni. Sebab saya lihat arahan yang diturunkan oleh JPNS, ini yang dimaklumkan. JPNS dia bagi tahu, jika kita nak execute PDPR, ada banyak cara. Cikgu jangan terikat dengan satu medium sahaja, yakni jangan terikat dengan medium Google Meet sahaja. Okay. Saya ikut arahan daripada JPNS tu. Okay, yakni boleh menggunakan modul, boleh menggunakan projek. Okay. Jadi kalau macam cara saya, macam mana saya nak tenangkan saya punya diri dengan beban kerja yang tiba-tiba bertambah ketika PDPR ini, saya ambil pendekatan PDPR melalui projek. Sebab benda tu selari dengan apa yang diarahkan oleh JPNS, Jabatan Pendidikan Negeri Selangor. Okay. Jadi saya akan beri tugasan secara projek lah. Bila secara projek ni maksudnya tidak perlu menghadap Google Meet setiap hari. Okay. Tidak perlu menghadap Google Meet setiap hari. Projek mingguan. Sama ada seminggu ataupun 2 minggu. Jadi saya akan peruntukkan, contoh hari Isnin saya peruntukkan hari untuk memberi arahan kepada anak murid. Jadi bila saya nak memberi arahan penerangan tentang projek yang akan dilakukan, barulah saya akan buat Google Meet. Okay, Google Meet untuk terangkan bagaimana projek-projek ni. Kadang-kadang arahan melalui WhatsApp sahaja kepada anak murid saya. Jadi dalam tempoh seminggu itu, saya benarkan anak murid saya untuk selesaikan tugas mereka. Ini peluang untuk mereka selesaikan projek yang diberikan. Okay. Jadi dalam tempoh sementara menanti penghantaran projek tersebut, komunikasi antara saya dengan murid saya pun hanya melalui medium WhatsApp ataupun Telegram. Pada masa yang sama, jika mereka ada soalan berkenaan projek, mereka akan tanya saya. Jadual memang ada. Okay, bila ada jadual yang ditetapkan, jadual itu saya gunakan untuk berhubung secara lebih kerap dengan mereka melalui medium WhatsApp.
Kenapa saya buat macam ni? Sebab, sebelum tu, perlu ditekankan pendekatan yang saya pakai projek ni, perlunya komunikasi yang signifikan antara saya, dengan murid-murid, dengan ibu bapa dan juga dengan bos-bos yang lain. Sebab kalau kita tidak terangkan dengan lebih jelas, akan ada muncul bunyi-bunyi cikgu ni tak buat kerja, cikgu ni tak buat kerja. Padahal pendekatan yang saya gunakan ni sebab saya tak nak anak murid saya stres. Itu paling utama. Saya tak nak anak murid saya stres. Sebab saya percaya anak murid saya pun sudah tepuh berhadapan dengan PDPR ni daripada PKP 1 dahulu sehingga ke PKP 3 sekarang. Jadi saya gunakan pendekatan ni pada masa yang sama, selain daripada memberi ketenangan kepada mereka, memudahkan sedikit beban ibu bapa dan juga beban saya sendiri sebagai seorang cikgu. Okay, jadi saya akan maklumkan kepada ibu bapa mereka, untuk kelas saya, kelas bahasa Melayu ataupun kelas sejarah, saya berikan kepada kepada anak puan projek-projek sekian. Okay, jadi minta kerjasama puan untuk pastikan anak-anak puan menyiapkan tugasan ini mengikut tempoh yang ditetapkan. Okay, itulah pendekatan dia. Bagi saya berkesan sebenarnya. Saya boleh nampak sebenarnya bila saya buat macam ni, anak murid saya pun dia lebih faham sebenarnya apa yang mereka belajar. Bukan setakat masuk kelas Google Meet, biarkan saya bercakap seorang-seorang macam DJ radio. Lepas tu habis kelas, mereka pun tak ingat apa benda yang diajar. At least bila pendekatan projek yang begini berkala, murid pun ada masa senggang dia sendiri, ibu bapa pun ada peluang untuk jimatkan kos. Okay. Tenanglah, dia tenang. Bagi saya inilah pendekatan yang saya gunakan sangat sesuai. Dia memudahkan semua pihak, bukan setakat saya, bukan setakat ibu bapa, anak murid ni terutamanya. Cuma pastikan semua orang kena faham, semua yang terlibat. Dari segi pelaporan pun, pelaporan memang mudah, memang sangat mudah. Bagi saya itulah untuk berkenaan dengan PDPR ni, Cik Ilmi. Okey, terima kasih pada tiga Wan. Jadi mungkin saya tak tahu atau saya agak ketinggalan. Cikgu Rin, pelajar peringkat prasekolah ketika kuarantin COVID ni, lockdown, ada sesi pembelajaran PDPR tak? Ada, mestilah ada. Kita tak nak budak-budak ni tertinggal juga kan. Sebab mereka berhak. Ada cabarannya tak, cikgu? Nak mengajar budak-budak membaca tu semua kan? Ada, cabaran tu memang ada. Ada. Okey, kalau dari saya lah. Cabaran dia, saya cabaran kita kan tak sama kan. Cabaran dengan guru prasekolah lain, cabaran dengan guru sekolah rendah lain, cabaran dengan guru sekolah menengah lain. Jadi cabaran dari segi yang saya sebagai guru prasekolah hadapi bila setiap kali PDP, setiap kali Google Meet, sebab saya mengajar melalui Google Meet. Hampir setiap hari lah saya akan luangkan masa selama 1 jam untuk Google Meet. Murid-murid prasekolah ni, dia punya nature dia sangat-sangat excited tau. Apatah lagi kalau belajar melalui skrin, dia excited tau sebab benda ni benda baru untuk mereka. Jadi kawalan melalui secara online tu susah sangat. Ya Allah. Saya tak ada masalah murid tak masuk kelas. Murid saya sentiasa full house, alhamdulillah, sebab saya dapat ibu bapa pun yang sangat-sangat beri kerjasama, yang sangat support saya. Tapi yang buat saya rasa macam burn out sikit bila 25 orang dalam Google Meet, termasuk saya 26, budak-budak ni excited tau nak bercakap. Jadi kalau saya mutekan setiap seorang, saya bercakap seorang-seorang, tak seronok rasa dia. Macam sekarang lah bercakap seorang-seorang kan. Saya suka Saya faham. two-way communication tau. Faham. Macam itulah nasib kita. Bila saya cakap seorang-seorang, bila saya cakap seorang-seorang, murid-murid semua diam, krik. Jadi saya rasa macam, sebab kita apatah lagi kita dengan murid kecil kan, bilik cilik, two-way communication. Kita kena tanya dia, kena selalu tanya dia, awak faham tak? Okey, apa ni? Okey, ni apa pula? Okey, betul tak? Jadi kalau benda tu kalau saya mute ke semua orang, ibarat saya betul-betul one way communication sajalah, ibarat saya bentang slide saja. So, apa yang saya buat, itulah first and last saya mute semua budak. Lepas tu saya buka je suara. Masa tu bila buka suara tu lah masalah dia, sebab setiap murid-murid ni dia punya background dan persekitaran dia macam-macam. Pernah saya mengajar, kita tengah excited ni nak mengajar ni, boleh pula dengar suara ada kakak murid tu tengah mengajar AdMed dengan adik-beradik dia, marah-marah. Jadi saya pun dengar apa yang dia ajar AdMed tu kan.
Jadi cabaran dekat situ. Okay, maksudnya kawalan kelas tu kita susah nak kontrol. Lepas tu kadang-kadang kalau kita tanya soalan pun kadang parent tak dekat situ. Jadi kalau kita tanya soalan pada satu murid tak reti nak unmute sendiri mic. Itu satu. Okay, yang kedua punya cabaran dari segi line internet. Okay, saya punya murid-murid background family kebanyakannya low income dan middle income. Jadi masalah internet tu ada dah, tapi walaupun masalah internet tu ada, walaupun ada yang adik-beradik ramai, gadget tak cukup, tapi parent ni sangat support tau. Lepas tu yang kedua dari segi tugasan ni itulah, kita nak nilai tugasan tu. Maksudnya contoh membaca, aktiviti membaca. Kalau aktiviti membaca ni kita nak buat semakan, kalau secara face to face tu lagi senang tau kita nak ajar dia. Kalau secara online ni susah, sebab saya kalau dengan budak kecil saya nak ajar baca, kadang dia ada sentuhan tau. Saya pegang kepala dia, oh baguslah awak ni, pegang bahu dia. Jadi budak dia jadi lebih semangat. Kalau secara online dia macam, saya rasa macam kurang tau dekat situ. Sangat kurang. Tapi Alhamdulillah lah, walaupun PDPR dari tahun lepas, saya akan pastikan murid-murid saya sebelum tahun 1, 3M tu dia dah ada. Macam tu. Itu dari saya lah, guru prasekolah. Saya pencabaran. Saya berkobar-kobar nak cerita ni sebab ini isu yang kita tengah hadapi kan. Okay, itu saja. Dia kan Helmi nak mencelah Cikgu, sikit. soalan saya sikit sekejap. Cikgu Awan nak cakap. Okay, tak apa, boleh. Cikgu Awan. Dia apa ni, bila Cikgu Rin cerita ni kan, saya macam nak kata jealous boleh lah kot. Sebab bila Cikgu Rin cakap kan, bila dia buat Google Meet, murid dia excited nak bercakap. Jadi situasi tu saya tak pernah alami tau. Sebab PKP 1 dahulu, saya rajin juga buat Google Meet ni. Saya rasa saya macam DJ radio cakap seorang-seorang. Terpaksa panggil satu persatu nama. Terpaksa buat undang-undang. Siapa yang tak buka mikrofon, kita kira tak hadir. Siapa yang tak buka kamera, kita kira tak hadir. Sampai saya terpaksa buat macam tu. Sebab tak ada seorang pun yang nak bercakap. Ya, dia jadi macam syok sendiri, macam sedih lah bila difikirkan. Sebab tu saya pilih pendekatan projek. Saya tak nak diri saya stres. So macam iri hati lah. Tahniah Cikgu Rin. Doakan kami akan macam tu juga. Okay, tu je nak tambah sikit ni. Amin. Cikgu, saya nak bertanya. Belum habis cakap lagi. Cikgu Awan nak bercakap lagi ke? Habis dah. Tadi Amin je. Okey, saya nak bertanya sikit lagi soalan pada Cikgu Rin. Sebab bila Cikgu Rin buat kelas dengan anak-anak tu kan, mak ayah diorang ada sekali ke dalam meeting? Okay, setakat ni parent ada. Sebab saya pun dah bagi tahu parent. Saya cakap kalau boleh ada ibu bapa teman di sisi. Kalau tak ada ibu bapa, penjaga. Kalau tak ada penjaga, kakak atau abang yang bersesuaian lah. Sebab kita tak boleh nak, kalau saya deliver sesuatu, saya tak nampak tau antara 25 orang murid tu yang mana satu ada masalah, yang tak faham, yang tertinggal ke apa. Jadi kalau ada parent, at least dia boleh tolong budak ni. Kalau dia dah salah track, at least kalau ada penjaga, dia boleh ambil balik budak ni, letak pada track asal kan. Macam saya akan spend 1 jam waktu Google Meet, 30 minit saya mengajar, 30 minit yang terakhir tu pula buat latihan sama-sama. Maksudnya saya akan buka buku latihan, kita baca soalan sama-sama, kita tulis jawapan sama-sama. So that parent dah tak payah fikir kerja rumah apa murid anak dia yang bongsu ni hari ni. Dah tak payah dah. Semudahlah dekat parent kat situ. Itu saja Cikgu? Ya, itu saja. Okey, jadi Cikgu Wani nak tambah apa-apa tak tentang cabaran menghadapi PDPR ni? Saya rasa saya tambah sikit lah sebab rakan saya, Cikgu Rin dengan Cikgu Awan dah banyak ulas. Antara cabaran yang saya sendiri hadapi adalah murid kekurangan gadget. Sama ada dia orang kena pinjam daripada parent, bapa, ataupun kena kongsi dengan adik-beradik yang lain. Sebab sekolah saya tu, saya agak
90% adalah dari golongan family B40. Tambah-tambah dengan pandemik, dengan banyak yang kena buang kerja, tak dapat cari pendapatan, mungkin rendah lagi dia punya pendapatan kan. So, yang kedua adalah masa ibu bapa. Bila diorang pinjam telefon ibu atau bapa diorang, menjadi masalah kalau parent ni bekerja, ibu pun bekerja. Maksudnya saya tak boleh jalankan Google Meet waktu yang dijadualkan waktu siang, sebab murid ni dia mungkin duduk dengan pengasuh. So dia memang tak boleh join lah. So parent balik barulah boleh pantau anak-anak mereka ni buat kerja. Ataupun ada parent yang kerja frontliner, kerja shift kan. So dia weekdays dia memang busy, hanya ada masa waktu weekend saja. So weekend yang 2 hari tu lah dia orang pulun semua subjek untuk seminggu. So antara cara saya, ini cara saya sendirilah, sebab sekolah saya diberi kelonggaran ikut pilihan cikgu dan kemampuan parent tadi. Saya ajar English untuk tahun 1, 2 kelas, Sains tahun 2 dan tahun 4. Untuk tahun 1, saya sediakan modul. 2 modul. So, bila waktu PDPR, waktu contohnya 7.30 hingga pukul 9 kan, 3 masa, saya akan bagi kerja melalui Telegram. Saya akan update dah kat situ. Apa yang perlu diorang buat hari tu. Contohnya mungkin kalau hari tu untuk kemahiran listening, so saya akan bagi video sama ada saya bagi link daripada YouTube ataupun video tu yang saya hasilkan sendiri. Contohnya video untuk vocab, untuk tajuk tajuk yang berkenaan lah, unit 1 ke. So saya akan bagi kerja sama ada murid ni jawab soalan dalam modul yang saya bekalkan, ataupun kalau hari tu saya nak murid speaking, parent akan hantar voice note ke Telegram tadi. Sama juga untuk sains, subjek sains tahun 2 dan tahun 3. Cuma tahun 2 tu memang dah disediakan buku aktiviti. So saya kena habiskan buku aktiviti yang disediakan oleh KPM tadilah. So yang tu tak ada masalah. Biasanya parent akan, saya akan sama ada saya bagi voice note, saya bagi arahan, ataupun saya bagi link video parent dengar, ataupun dia bagi anak dia dengar. Kemudian anak bila ada masa, mungkin parent balik balik rumah ke apa, ataupun bila settle benda lain, subjek lain, barulah parent tu settlekan kerja rumah untuk subjek saya. Sebab saya memang tak nak bagi stres pada parent lah. Sebab nak suruh murid tahun 1 atau murid tahap 1 lah buat kerja ni memang banyak ragam. Memang banyak parent yang mengadu anak diorang mula-mula je excited, lepas tu nanti tiba-tiba sakit perut lah, nak tengok TV lah, lapar lah, dah tinggal kerja macam tu. Jadi benda tu berlarutan. So saya bagi masa lah biasanya, sama ada hantar dalam hari yang sama, ataupun kalau tak boleh maklumkan saya bagi hujung minggu ke, macam tu. Sama juga yang untuk tahun 4, saya sendiri sediakan modul sains, sebab tahun 4 ni dia 2 kali sahaja 1 minggu. So senang sikit lah berbanding dengan subjek subjek English tadi yang hari-hari kan. So
bila habis subjek untuk minggu tu, contohnya saya ada subjek sains hari Ahad dan Isnin. So hari Isnin tu, parent akan hantar modul dekat guard sekolah. Lepas tu saya akan collect modul tu hari Khamis contohnya. Lepas tu saya akan kembali, saya balik rumah, saya tanda, saya akan kembalikan modul yang murid hantar yang dah ditanda hari Sabtu. So hari Sabtu tu nanti parent akan datang ambil kira bila-bila masa dia orang free. Malam ke apa saya dah pesan dengan Pak Gad. Saya rasa itu sajalah yang dapat saya kongsikan cabaran PDPR. Okey, terima kasih kepada perkongsian Cikgu Wani tadi. Saya rasa saya dah sampai pada satu soalan yang saya rasa saja saya letak di penghujung perbincangan kita malam ni. Bukan penghujung lah sebab ada lagi soalan tentang ni. 2/3 perbincangan kita. Apa jurusan yang perlu diambil oleh pelajar-pelajar SPM yang mendengar kita punya career talk pada hari ini sekiranya mereka memasang impian untuk menjadi seorang guru? Macam biasa saya mulakan dengan Cikgu Awan dulu. Okey, terima kasih Hilmi. Untuk menjadi seorang guru ni semestinya tidak lain tidak bukan adalah pendidikan. Memang kena ambil pendidikan. Saya tak faham. Lepasan SPM kan. Okay, untuk berkenaan lepasan SPM sebenarnya laluan lepasan SPM macam tingkatan 6, matrikulasi, diploma, terutamanya yang 3 ni lah. Sebab kalau asasi saya tak tahu sangat pula kalau asasi sama ada asasi boleh terus sambung ke pendidikan. Tapi kalau untuk 3 laluan selepas SPM ni semua boleh diambil. Sebab daripada tiga kelayakan akademik daripada 3 ni kan, matrikulasi, diploma dan juga tingkatan 6 ni akan bersambung menjadi ijazah. Okay, bila nak sambung ijazah itulah yang akan menjadi ijazah pendidikan yang kena diambil. Ijazah pendidikan. Itu kalau untuk menjadi sekolah menengah. Sebab kalau lepasan universiti, biasanya dia memang akan dihantar ke sekolah menengah. Berbeza untuk apa? IPG. Kalau IPG memang biasanya dia akan terus dihantar ke sekolah rendah. Jadi tidak kisahlah apa-apa. Kalau nak jadi seorang cikgu, pastikan subjek yang anda ambil itu adalah subjek yang akan diajar dekat sekolah. Maksudnya, kalau tiba-tiba ambil pentadbiran kan, pentadbiran awam. Macam pentadbiran awam tidak diajar di sekolah. Jadi, kalau ambil yang tu pun tidak akan jadi cikgu lah. Contoh kalau macam ambil ilmu kemanusiaan, ijazah sarjana muda geografi contohnya, sarjana muda sejarah contohnya. Okay, walaupun tidak ada pendidikan, tapi sebenarnya pemegang ijazah ini berpotensi untuk menjadi seorang guru jika ada ambilan-ambilan khas. Contoh macam baru-baru ni ambilan khas 18,000 tu kan. Tu contoh dia lah kalau nak menjadi seorang guru. Tak kisahlah nak sambung diploma, tingkatan 6 ataupun matrikulasi. Semua itu akan boleh menjadi guru. Yang penting bila masuk ijazah, ambil ijazah pendidikan. Senanglah. Kalau pengalaman sendirilah, kalau macam saya adalah lepasan STPM, lepasan tingkatan 6. Lepas tingkatan 6, saya terus interview untuk masuk universiti, terus apply untuk UPU, ambil ujian medsi, kemudian jadilah cikgu macam hari ini. Kalau untuk maktab, saya tak tahu sebab saya bukan lepasan maktab. Saya tak tahu macam mana laluan di maktab. Cuma pengalaman untuk maktab, saya pernah pergi interview maktab, tak lepas interview tu. Jadi saya tak adalah masuk maktab. Rezeki jadi cikgu melalui ijazah sarjana muda. Okay, itu sahaja. Terima kasih. Okey, pada Cikgu Rin pula, mungkin ada subjek, jurusan atau IPT mana yang patut mereka masuk sekiranya adik-adik kita dekat sini memasang impian untuk jadi guru prasekolah. Cikgu? Assalamualaikum Cikgu Rin. Tak dengar Cikgu? Mungkin ada masalah pada connection Cikgu Rin.
mungkin saya awalkan kepada Cikgu Wani dulu. Kalau nak masuk jadi guru sekolah rendah, mungkin Cikgu Wani boleh kongsikan aliran ataupun perjalanan mereka, salah satu perjalanan yang mereka boleh pilih. Jurusan apa, subjek apa, institut pengajian tinggi yang mana. Dipersilakan Cikgu Wani. Okey. Antara laluan yang perlu mereka ambil, okey, bermula dengan SPM. SPM terus ke IPG, lepas tu baru ke sekolah rendah. Untuk biasanya IPG ni memang dia nak SPM paling kurang 6A kot saya rasa. Lepas tu sebelum berjaya tu kena ada ujian yang dipanggil UKCG kalau saya tak silap. Kalau lulus baru dipanggil untuk interview. Dia punya kos saya tak pasti, tapi saya nasihatkan untuk selamat ambil kos bahasa Inggeris sebab ini subjek kritikal yang masih kekurangan guru ataupun pengajar pendidikan khas. Okey, dekat IPG ni 1 tahun untuk foundation, untuk persediaan. Lepas tu 4 tahun tambahan untuk program ijazah sarjana muda pendidikan pilihan mereka lah. Okey, laluan yang kedua, laluan ijazah sarjana muda dari universiti lain. Lepas tu mohon KPLI. Terus ke sekolah rendah. Cuma KPLI ni saya tak pastilah dia masih ada saya rasa sebab saya pernah, rupanya ada satu laluan lagi, program yang dipanggil Teach for Malaysia. Yang ni dibuka kepada pelajar lepasan ijazah juga. Tak semestinya pendidikan. Boleh sertai NGO Teach for Malaysia ni yang aktif sediakan guru-guru subjek kritikal di sekolah-sekolah yang sangat memerlukan lah. Kalau yang berminat boleh terus ke website Teach for Malaysia ni untuk maklumat lanjut. Dia ada kontrak 2 tahun. Lepas 2 tahun boleh pilih sama ada nak teruskan ataupun nak berhenti. Untuk Teach for Malaysia ni dia boleh ke sekolah menengah dan sekolah rendah. Dua-dua sekali boleh. Itu saja. Cikgu ada bagi tahu yang nak masuk ni ada interview. Biasanya apa yang akan ditanya ketika interview tersebut? Cikgu Wani, sementara kita tunggu Cikgu Rin di-invite balik jadi speaker. Interview. Okay. Interview tu untuk dua laluan. Tadi daripada SPM terus ke IPGM. Yang kedua adalah ijazah ke KPLI. Okay. Interview ni saya nak recall balik Dia kalau untuk daripada SPM ke IPGM, interview tu ada yang termasuk dia akan suruh kita mengajar. Mungkin dia bagi satu topik, macam mana kita mengajar. Dia ada 3 orang. Biasanya interviewer tu ada 3. Lepas tu dia akan suruh kita seolah-olah dia orang tu adalah murid. Jadi kita kena mengajar lah. Macam mana. Dia tak bagi guide apa, dia bagi tajuk saja. So kalau kita dah ada pengalaman, contohnya ada setengah orang kan dia nak tunggu SPM, bukan tunggu SPM, dia antara
tahun 1 nak ke tahun 2 kan ada cuti SEM kan? Hello. Ya, betul. Dengar terus. Okey, ada yang jenis rajin, dia pergi tanya sekolah. So sekolah ada cikgu yang cuti bersalin ke, kalau ada kekosongan dia mohon sebagai guru ganti lepasan SPM. So situ dia dah dapat pengalaman mengajar. Mungkin dalam sebulan ke 2 bulan ke. So bila dia pergi interview, dia sebenarnya advantage untuk dia lah. Dia dah tak rasa kekok untuk mengajar depan penemu duga tadi. Kita masih tunggu account Depetek untuk invite Cikgu Rin dah masuk balik. Sementara account Depetek untuk invite Cikgu Rin, saya ada soalan pada Cikgu Awan. Silakan. Silakan. Soalan saya ialah soalan saya pada Cikgu Awan ialah kenapa, apa yang buatkan Cikgu Awan rasa tak dapat waktu interview kali pertama nak masuk IPG? Oh, okay. Time nak masuk IPG, dia pertama satu, yang time tu saya pergi interview IPG tu, dia interview ramai-ramai. Saya pun tak faham sebenarnya kenapa dia tiba-tiba ada buat interview ramai-ramai tu. Jadi ketika dalam interview tersebut, dia buka kepada banyak subjek. Jadi pilihlah subjek. Kalau bagi saya, kegagalan saya untuk masuk interview IPG ketika itu sudah semestinya bukan rezeki lah. Tapi kalau realitinya, sebab saya salah pilih subjek lah, saya boleh katakan macam tu. Saya salah pilih subjek. Saya nampak kan dalam situasi dia, dalam kita orang lebih kurang ada 12 orang masuk dalam satu bilik tu. Dalam 12 orang itu diasingkan mengikut subjek mana yang kamu nak. Saya nampak dalam subjek bahasa Inggeris itu cuma ada seorang sahaja. Jadi saya pergilah ke subjek bahasa Inggeris itu. Kira ibaratnya macam ketika interview IPG tu tak sedar diri lah. Tak sedar diri bahasa Inggeris masih tak berapa nak elok, tiba-tiba pergi interview bahasa Inggeris. Bagi saya itulah faktor kegagalan saya. Kenapa saya tak dapat IPG tu. Tapi Alhamdulillah, bila pengambilan untuk UPU pula, untuk ujian medsi, macam tadi Cikgu Rin ada sentuh dah. Cikgu Rin ada sentuh berkenaan ketika interview medsi itu, kita diminta untuk mengajar. Kita sebut sebagai micro teaching. Jadi bila micro teaching tu, saya memang fokus kepada subjek yang saya minat. Yang saya rasa saya memang minat daripada sekolah menengah dahulu, subjek sejarah. Jadi saya memang mengajar dengan penuh yakinnya depan interviewer tu. Itulah perbandingan. Kalau kita nak pergi interview guru ni, biasanya akan ada subjek-subjek yang kita boleh pilih ataupun sudah ditetapkan dalam surat tawaran. Jadi pilihlah elok-elok subjek anda. Jangan terlalu excited. Jangan hanya kerana tengok, oh saya untuk subjek ni tak ramai sangat orang, tak apalah aku pergi ambil subjek yang tu. Itulah pengalaman saya untuk interview IPG tu. Lagi satu ya, Helmi nak tambah sedikit. Tapi sekarang ni kita fokus kepada lepasan SPM dulu. Boleh. Helmi, yang ni fokus kepada lepasan SPM dulu kan, tu soalan ni. Ya, sebab kita follow kepada kalau nak SPM pun boleh, tak ada masalah. Sebab waktu sertifikat ni buat baru keputusan SPM keluar, belum keluar SPM. Tapi yang alang SPM baru keluar, boleh sekali dengan SPM. Ya, sebab selain daripada STPM, lepasan, terutamanya tak tahulah kalau ada yang mendengar ni daripada lepasan ijazah sarjana muda ke tak. Kalau macam STPM dahulu, biasanya dia akan terus buka, macam kami dia akan buka melalui UPU. Jadi dalam UPU tu saya teruslah pergi isi untuk pendidikan. Memang pendidikan, walaupun pada ketika itu dia tak berapa nak jadi cikgu sangat, tapi sebab tak apa, yang penting masuk universiti, terus isi. Berkenaan dengan ujian medsi, saya rasa ujian medsi sekarang masih ada. Ujian medsi masih wujud sampai sekarang, sebab tu instrumen yang digunakan untuk menilai sama ada seseorang guru itu layak atau tidak layak menjadi seorang cikgu. Kalau macam ujian medsi ni dia lebih kurang kepada ujian psikologi lah, macam tu. Jadi satu yang saya nak tekankan di sini, bila kita nak menjawab ujian medsi itu, elakkan menjawab pilihan jawapan di tengah-tengah. Dia biasanya pasti, sangat pasti, agak pasti, antara itulah. Jadi pastikan jawapan tu atas dan bawah dalam ujian medsi itulah. Lepas tu, satu lagi nak tekankan untuk ijazah sarjana muda kan. Kalau ada yang lepas ni ijazah sarjana muda dekat sini,
Rasanya semua orang tahu kot, semua orang berpeluang untuk menjadi guru, terutamanya dekat MRSM. Tak kisahlah dia ada degree pendidikan atau tidak. Kalau pendidikan memang tak boleh apply dekat MRSM biasanya, yang saya difahamkan. Jadi untuk masuk MRSM tu pun dia lebih kurang sama. Apply subjek yang ditawarkan, dan kemudian dia akan ada interview temu duga, akan ada micro teaching. Jadi micro teaching macam inilah yang biasanya menjadi penanda aras sama ada anda layak atau tidak layak menjadi seorang guru. Dia lebih kepada keyakinan bagaimana anda boleh mempersembahkan diri anda itu layak menjadi seorang cikgu. Jadi sekali lagi kembali kepada awal yang saya cakap tadi. Perlunya kemahiran untuk bercakap depan orang. Kita perlu ada keyakinan agar kita dapat mempersona orang yang sedang menilai kita. Itulah. Hilmi, saya nak tambah sikit boleh? Silakan. Boleh dipersilakan. Tadi pasal interview kan, satu lagi tips, pakaian kena sesuai. Untuk perempuan jangan pakai pakaian yang terlalu bergaya lah, macam kebaya ke, tak boleh. Pakai baju kurung sahaja, tudung pun kena kemas. Lepas tu tak payah beria nak make up. Satu lagi kasut mesti bertutup dan bertumit. Sebab tu sebenarnya gaya seorang guru. Dia nilai semua. Sebab ada salah seorang calon juga yang sama dengan saya. Dia pakai kebaya. Dia sebenarnya gaya tu dah ada tapi mungkin silap dia dekat pakaian yang tak berapa sesuai. Jadi dia tak berjaya. Walaupun dia sebenarnya ada bakat, boleh mengajar. Okay, itu saja. Betul. Ni nak bagi tambah pula pakaian untuk lelaki. Boleh kan Hilmi kan sekejap? Boleh, tak ada masalah. Kita ada banyak masa lagi. Mantap. Okay, macam ni. Kalau untuk lelaki, dari segi pakaian untuk kemeja tu, pastikan kemeja tu ada kemeja kosong. Tak boleh ada corak sebenarnya. Lepas tu, kali ini untuk pergi interview, jangan warna yang garang. Macam warna merah, menyala, biru tua. Jangan. Kalau macam saya dululah, ni tips yang saya diperturunkan daripada sini sedia saya dulu. Kalau pergi interview, pakailah sama ada baju kemeja warna putih ataupun warna biru lembut. Lepas tu satu lagi yang saya gunakan, saya rasa ni antara satu kemahiran lah kot yang boleh bukan kemahiran, nilai tambah yang saya gunakan ketika interview Medsi dahulu, interview masuk UPU lah. Saya satu-satunya calon yang memakai blazer, memakai coat pergi interview tu. Jadi satu perbezaan daripada orang lain. Walaupun realitinya bila kita nampak cikgu yang mengajar dekat sekolah, ada yang pakai baju kotak-kotak, ada yang pakai baju lengan pendek, tidak ada punya pakai blazer, pakai coat untuk pergi mengajar dekat sekolah. Tapi bila pergi interview ni, kita kena present diri kita dengan sebaik-baik mungkin dan sesopan yang mungkin. Dari segi pakaian juga. Penggunaan necktie, jangan bergantung. And then paling utama pemilihan warna. Pastikan kita adalah pakaian yang kita pakai itu menunjukkan kita adalah orang yang tenang. Bila anak murid kita tengok, kita pun orang yang tenang. Jadi sebab tu disarankan pakai warna biru lembut ataupun warna putih. Kasut jangan pakai kasut berwarna coklat. Pakailah kasut warna hitam untuk pergi interview menjadi seorang guru. Name tag kena ada, tanda nama. Walaupun tak jadi cikgu lagi, tanda nama kena ada. Pergi interview guru, tanda nama penting. Rasanya tu saya boleh tambah. Terima kasih Helmi. Okey, terima kasih banyak-banyak kepada saudara Wan. Jadi Cikgu Rin ada ke? Ada. Okey, alhamdulillah ada. Soalan tadi tak sempat nak ditanyakan kepada Cikgu Rin. Lain program. Betul. Okey, soalan saya. Kalau ada adik-adik kita dekat sini yang nak sambung pelajaran dalam nak menyertai ataupun berimpian nak jadi guru prasekolah, jurusan apa yang mereka perlu ambil, institut pengajian mana yang mereka perlu pilih, dan juga kalau ada interview, apa tip interview yang perlu mereka ikuti daripada cikgu? Okey. Sekian. Okey, dekat sini saya akan terangkan dua lah.
Satu saya nak terangkan IPG ni apa dia, apa maksud IPG. Yang kedua baru dah saya terangkan macam mana laluan nak jadi guru pra. Sebab IPG ni saya rasa ramai yang tertanya-tanya kot. Okay, first of all, IPG sebelum dikenali sebagai IPG, dulu ia dikenali sebagai maktab perguruan. Dulu ditawarkan diploma perguruan. Kemudian dinaik taraf, di rebranding, ditukar nama jadi Institut Pendidikan Guru dalam kurungan IPG. Jadi ijazah yang kita terima ialah ijazah Sarjana Muda Perguruan. Kalau di IPT, ijazah Sarjana Muda Pendidikan. Kalau di IPG, kita perguruan Okey, jadi apa beza dia? Okey, kalau masuk IPG, kena bersedia mental dan fizikal untuk melalui setiap perjalanan selama 5 tahun di IPG tu melalui sama macam waktu kita kat sekolah dulu. Cuti SEM kita ikut cuti sekolah. Peraturan kita hampir sama dengan peraturan sekolah. Setiap minggu ada penyempurnaan mingguan. Sama. Pakaian rasmi wajib baju kurung, pakaian guru lah wajib, blazer wajib pakai waktu penyempurnaan rasmi. Itu sedikit sebanyak gambaran lah nak jadi student IPG. Okey. IPG 1 tahun foundation. Jadi kita apply lepas SPM terus apply masuk IPG. Jadi kita akan melalui PPISMP iaitu Program Persediaan Ijazah Sarjana Muda selama 1 tahun. Cukup 1 tahun, kita akan sambung 4 tahun di kampus yang sama, program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dalam bidang yang kita ambil lah. Okey. Syarat asas nak masuk IPG, minimum SPM 5A, kena skor subjek Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris dengan sejarah. Kalau boleh dapat lebih, lagi bagus sebab IPG ni dia tajaan KPM. Okay, kita dapat tajaan KPM. KPM taja kita daripada A to Z. Maksudnya kita masuk IPG tu tak payah keluar duit apa pun. Kita dibayar allowance, pengajian kita dibayar, buku-buku kita dibayar. Hampir semua kita dapat sponsor lah. Okey, jadi kita nak mendapatkan tempat tu setiap tahun ambilan hanya 3,000 saja. Jadi yang mohon tu 13,000 orang. Jadi awak kena jadi yang the best among the best tau. Jadi yang mana yang baru nak SPM tu tolong buat yang terbaik. Jangan kata syarat minimum 5A je. Jangan. Kalau boleh awak target tinggi lagi. Sebab kita nak bersaing ni. Sebab saya masuk IPG. Saya apply option sejarah sebenarnya sebab saya nak jadi guru sejarah. Okey, IPG ada 2 interview. Yang pertama UKCG. UKCG ni ialah ujian kelayakan calon guru. Ujian kelayakan calon guru ni kita akan diuji dari segi fizikal. Kita kena berlari, dia ada blip test lah. Berlari, sit up, okey. Dia nak test kita punya fizikal. Kemudian dalam masa yang sama, kita akan buat exam psikologi. Macam MATC lah, macam Cikgu Awan cerita tadi. Okey, kalau kita dah lepas 2 ni, dah lulus, baru dipanggil interview. Interview dengan panel itu adalah tapisan yang kedua. Okey, tapisan yang kedua pun saya masih lagi untuk option sejarah lah masa tu. Cuma waktu interview, panel tak tanya soalan berkaitan dengan sejarah. Seingat saya lah waktu saya interview tu, dia tanya soalan general knowledge. Dia tanya pasal pendidikan khas, dia tanya isu-isu semasa. Saya rasa itulah, tapi saya tak dapat mungkin. Saya tak dapat sebab lepas keputusan keluar, orang lain dah dapat keputusan IPG, saya dapat panggilan KPM untuk sambung belajar dalam bidang bahasa Mandarin sebenarnya. Saya dapat belajar untuk bidang bahasa Mandarin. KPM punya tajaan tapi pergi luar negara iaitu China. Tapi saya reject tawaran tu sebab jauh kan. Saya reject, kemudian IPG call saya lagi sekali untuk isi kekosongan option pendidikan lawak kanak-kanak di IPG. Saya terima sebab kebetulan kampus tu dekat dengan rumah. Saya pun terima. Awalnya memang susah saya nak terima sebenarnya sebab pendidikan lawak kanak-kanak ni bukan bidang yang saya minat. Saya pun dengan budak-budak saya agak awkward sebenarnya. Tapi seiring berjalannya waktu, 5 tahun dekat IPG, susah dan senang dengan kawan-kawan, alhamdulillah saya boleh datangkan minat tu lah. Okey, untuk subjek yang kita kena ambil waktu SPM nak jadi guru pra, sebenarnya tak ada ni pun, tak ada kata syarat khas. Dalam kelas saya waktu di IPG 15 orang, hampir separuh budak science stream.
Hampir separuh budak science stream. Saya budak kemanusiaan. Saya ambil kemanusiaan. Jadi hampir semua budak cemerlang SPM sebenarnya. Jadi tak ada kata guru PKK ni jenis belajar SPM biasa-biasa ke, tak ada. Sekarang ni sebab pendidikan kanak-kanak kita ni, sebenarnya kita nak naik tara pendidikan kanak-kanak di Malaysia ni. Sebab apa? Pendidikan bermula dengan kanak-kanak kecil. Kalau di US, di UK, di Finland, nak jadi guru pendidikan awak kanak-kanak, minimum awak kena ada master tau. Dekat UK tu cikgu pendidikan kanak-kanak dia ada doctorate. Jadi Malaysia sekarang ni tengah ke arah itulah. Okay, nak jadi guru pendidikan kanak-kanak ni tak ada syarat khusus. Lepas SPM, awak terus apply IPG. Ataupun kalau awak tak nak masuk IPG, awak boleh masuk IPT lah. Kalau boleh IPT, ambil bidang, ambil degree pendidikan. Okay, awak jangan ambil diploma pendidikan. Sebab kalau awak nak jadi guru KPM, awak wajib ada degree, bukan diploma. Okay. Unless kalau awak nak jadi guru tadika di tadika biasa, okay, diploma pendidikan tu diterima lah. Kalau saya tengok laluannya. Tapi kalau nak jadi guru KPM, awak kena ada degree. Itu wajib. Okay, secondly, yang kedua, tangga gaji jangan risau sebab saya tahu ramai yang rendah diri nak jadi cikgu pra ni kata gaji rendah lah, gaji cikgu sekolah rendah tak sama dengan gaji sekolah menengah lah. Tak ada. Dekat sebab kita kerajaan. Dalam KPM kita dibayar ikut grade. So jangan risau, gaji saya, cikgu Awan, cikgu Wani sama je sebenarnya. Tak ada kata gaji siapa lebih tinggi, siapa lebih rendah. Macam tu lah. Betul, setuju. Betul. Saya pun hadapi masalah yang sama. Sebab lepas tu nak kata yang penting nak jadi cikgu ni kena ada minat. Awak ajar sekolah menengah ke, awak ajar sekolah rendah ke, awak ajar sekolah prasekolah ke, yang penting awak ada minat. Kalau awak tak ada minat, awak rasa jadi cikgu lah sebab tengah tak ada kerja ni, baik jadi cikgu sebab senang masuk. Tak ada. Jangan rosakkan generasi kita. Kita perlukan guru-guru yang kompeten. Kita perlukan guru-guru yang berjiwa guru, yang ada empati, yang sempati. Kalau kita dapat, kalau saya ingat lagi kata-kata pensyarah saya dulu. Dia kata awak kena ingat tanggungjawab awak pada generasi kita. Kalau jadi doktor, silapnya satu doktor, mati seorang pesakit. Kalau kita jadi guru, silap seorang guru, rosak satu generasi. Ingatlah mana kita sebagai guru. Okey. Kalau saya bercerita panjang sangat ke? Okey je, tak ada masalah. Tak. Boleh cikgu. Seronok dengar. Saya pun dalit mendengar perkongsian cikgu. Okey. Apa lagi soalan ni saya lupa lah. Seronok sangat bercerita. Cikgu sedang berkongsi tentang apa yang perlu, jurusan apa kalau mereka pilih nak sambung jadi guru prasejarah dan sebagainya. Okey, prasejarah. Kita teruskan cikgu. Prasejarah. Sejarah pula, prasekolah. Minta maaf. Saya dengar prasejarah tadi. Okey, kalau nak jadi guru prasekolah, okey, sekarang ni bidang ijazah, kalau dulu zaman sini dulu, dia punya degree dia ijazah sarjana muda prasekolah. Jadi dia punya klien dia punya murid-murid tu umur 5 dan 6 tahun saja. Sekarang ni kita dah upgrade, prasekolah tu dah upgrade jadi pendidikan awal kanak-kanak. Okey, pendidikan awal kanak-kanak ni dia luas. Kita ambil daripada umur 0 tahun tu baby 0 tahun hingga 8 tahun. Itu adalah range umur klien kita. Jadi waktu saya di IPG dulu, saya dah merasa dah mengajar taska, saya dah merasa dah mengajar prasekolah dan saya dah merasa mengajar sekolah rendah. Jadi okey, itu satu. Satu lagi, dia tak ada subjek khusus pun. As long as awak minat budak-budak, awak suka bercakap, awak suka mengajar, cukup. Itu saja. Lagi satu personality lah, macam Cikgu Wani dan Cikgu Awan dah tekankan kita punya pakaian. Okey, waktu interview, saya ada tanya kawan saya yang betul-betul interview untuk pendidikan kanak-kanak. Kalau untuk IPG ni memang dia banyak tanya general knowledge sebenarnya dan dia ada micro teaching juga sikit sebenarnya. Dia akan minta awak tunjukkan cara awak mengajar prasekolah, macam mana awak punya intonasi suara. Macam mana cara awak nak dekat dengan pelajar. Itu satu. Satu lagi dia akan minta kita nyanyi. Nyanyi, cikgu prasekolah kena rajin nyanyi. Kena tahulah lagu kanak-kanak. Macam mana nak jadi guru kanak-kanak kalau awak tak tahu lagu kanak-kanak kan. Lepas tu, itulah awak kena aware lah. Semua yang pasal kanak-kanak awak kena aware.
bila once kita dah masuk IPG, antara subjek yang kita akan belajar, kita akan belajar asuhan. Asuhan ni best, saya suka. Sebab kita belajar mengasuh baby sampailah umur 8 tahun tu kan, kita belajar macam mana nak kenali psikologi kanak-kanak, kita belajar nutrisi, pemakanan kanak-kanak, kita belajar macam mana kita nak ajar matematik dan sains dengan budak-budak ni melalui pendekatan projek ke, melalui pendekatan modul dan sebagainya. Kemudian kita belajar juga macam mana nak berkomunikasi dengan ibu bapa. Jadi sebenarnya bila saya di IPG ni banyak benda yang pensyarah bagi. Jadi saya bersyukur sangat sebab pensyarah saya bagi banyak input tau. Bila saya dah keluar IPG baru saya rasa macam ya Allah bersyukurnya aku. Kan macam-macam belajar kat IPG dulu rasa berat. Bila dah keluar bergunanya. Setiap ilmu yang diberi tu memang sangat-sangat berguna. Tu saja. Saya rasa kalau saya nak jawab soalan ni mungkin kalau ada boleh buka soalan untuk setiap listener tu mungkin lebih straight to the point kot. Saya boleh jawab. Setakat tu saja. Terima kasih. Okey, saya kira cikgu ni betul lepas geram 2 kali sangkut. Tak dapat habiskan perkongsian beliau. Ya betul, saya geram. Betul lepas geram. Okey, saya punya kita nak sampai dekat penghujung punya sesi. Jadi yang terakhir saya cuma nak minta cikgu-cikgu dekat sini bagi kata semangat kepada adik-adik kita yang menyimpan impian untuk menyambung pelajaran mereka dalam bidang yang berkaitan dengan pendidikan dan yang memasang impian untuk menjadi seorang guru. Macam biasa kita mulakan dengan Cikgu Awan dulu. Okey, terima kasih Hilmi. Kira sebelum nak beri kata-kata semangat tu, saya nak sentuh sedikit lagi perkara sebab saya mengajar dekat sekolah menengah. Boleh cikgu. Okey, boleh, terima kasih. Okay, untuk sekolah menengah ni, sekarang ni situasi sekarang ni, mengajar sekolah menengah memang dia, saya cakap tadi awal-awal, untuk sekolah menengah dia memang ijazah sarjana muda pendidikan daripada universiti. Memang akan dihantar ke sekolah menengah. Jadi, ni terutamanya kepada sesiapa yang dah masuk tahun akhir lah sekarang kalau ada pendengar tahun akhir ijazah sarjana muda pendidikan jangan tunggu sehingga dapat keputusan akhir ataupun GPMP terakhir baru isi SPP. Okay. Ini kesilapan yang kira macam rakan-rakan saya dahulu. Bila dah selesai, kalau macam kami dekat USM, latihan mengajar itu dekat semester akhir. Okay, semester akhir. Bila dah selesai sahaja latihan mengajar itu, gunakan GPMP yang sedia ada untuk isi SPP dahulu. Macam sekarang lah, dalam SPP tu daftar siap-siap, masukkan pencapaian akademik dan juga GPMP yang sedia ada. Perlu isi awal. Kenapa? Sebab dalam sistem ni sebenarnya, dia ada sistem queue, sistem barisan. Siapa yang isi awal, dia akan berpotensi untuk dapat awal. Kalau macam batch saya dahulu, ada yang tunggu sehingga diumumkan keputusan GPMP terakhir baru isi SPP. Jadi dia akan mempengaruhi siapa yang akan dulu posting, siapa yang akan dapat posting. Okay. Itulah. Satu lagi nak sentuh berkenaan dengan berkenaan dengan pemilihan subjek tadi. Sebenarnya, zaman saya interview dahulu, selepas STPM untuk masuk ke universiti, saya dapat tawaran interview tu kepada 4 universiti berkenaan dengan pendidikan ni lah. Tapi saya pilih untuk interview berkenaan dengan sejarah. Jadi saya mengajar micro teaching, semua berkenaan dengan sejarah. Tapi kesilapan dia, bila dalam yang saya ditawarkan tu, pendidikan sejarah saya ditawarkan untuk Universiti Sains Malaysia. Tapi sebab saya memang nak masuk Universiti Sains Malaysia, Universiti Malaysia Sabah untuk sejarah tu. Untuk Universiti Sains Malaysia, saya ditawarkan untuk pendidikan khas. Jadi selepas interview tu semua, ahli panel tu beri saya peluang untuk beri kata-kata terakhir. Ini biasa dalam interview. Lepas tu saya cakap lah, walaupun tadi saya interview sejarah untuk Universiti Malaysia Sabah, tapi saya tak nak masuk UMS. Sebab saya nak masuk USM. Kenapa nak masuk USM? Sebab memang itulah impian saya daripada sekolah menengah dahulu. Lepas tu dipertikaikanlah oleh ahli panel. Tapi USM tak tawarkan awak sejarah. USM tawarkan awak pendidikan khas. Jadi saya dengan penuh yakinnya saya jawab, tak ada masalah, saya tak kisah. Yang penting saya masuk USM. Okay, jadi dengan keyakinan lah, dengan berkobar-kobar macam tu, mungkin ahli panel tu tunaikan permintaan saya. Okay, terus budak ini masuk USM. Tiba-tiba keluar suatu tawaran panggilan ke universiti. Saya cuma dapat 1 tawaran sahaja, masuk ke USM dengan pendidikan khas.
Dia satu beban, memang sangat beban. Saya tak nafikan benda tu. Ini berkait dengan apa Cikgu Rin cakap tadi sebenarnya. Pastikan minat. Jadi selama 1 semester itu, saya cuba reda dengan rezeki yang Allah bagi, pendidikan khas. Okay. Saya lalui pendidikan khas tu lah. Jadi bila pergi kajian lapangan, memang saya tak mampu untuk berkomunikasi dengan kanak-kanak pendidikan khas. Jangankan kanak-kanak pendidikan khas. Saya sendiri tak pandai nak bergaul dengan kanak-kanak biasa. Sebab tu saya bersyukur saya dapat sekolah menengah ni. Saya tak masuk sekolah rendah. Itu satu beban lah. Jadi saya tak nak nanti bila dah habis sarjana muda pendidikan khas, saya akan memberi impak yang sangat tidak baik kepada anak-anak pendidikan khas ni. Dia lebih kepada saya lebih pentingkan diri lah sebenarnya. Aku tak nak nanti aku stres bila aku jadi cikgu pendidikan khas sampai aku tua, aku stres nak ada budak-budak ni. Ini baru kajian lapangan pun aku dah stres. Bayangkan kalau aku kena hadap benda ni bertahun-tahun. Jadi apa yang saya buat dalam tempoh ujian, tempoh exam semester 1 itu, semester 1, memang saya turun naik pejabat dekan, pejabat TNC semua untuk fight. Pasti saya nak tukar kos. Tak kisah. Saya memang tak boleh nak go on pendidikan khas. Dia memang ada drama jugalah, ada memperjuangkan hak sendiri. Saya nak tukar kos. Saya tak nak pendidikan khas. Tapi awak akan mengulang 1 semester. Tak ada masalah. Yang penting saya tak kekal dalam pendidikan khas. Jadi akhirnya permohonan pun diluluskan. Saya tukar daripada pendidikan khas ke sejarah sampailah saya grad. So dalam tempoh tu sepatutnya saya kena extend sekurang-kurangnya 1 tahun sebab saya dah ketinggalan semester kan. Apa yang saya buat, saya compactkan unit yang saya ambil ke unit yang maksimum untuk pastikan saya grad bersama kawan-kawan satu batch dengan saya. Itulah. Jangan paksa diri anda untuk menjadi seorang cikgu untuk subjek-subjek tertentu. Jangan kerana keperluan pendidikan khas itu sekarang sangat luas, jangan paksa diri anda untuk menjadi cikgu pendidikan khas. Sebab beban dia berbeza. Nak melayan murid-murid pendidikan khas ni perlukan kemahiran. Saya nampak sendiri kawan-kawan saya kalau ada nampak baru-baru ni kan, ada seorang cikgu dari Kelantan tu, dia dapat anugerah cikgu. Saya tak ingat nama anugerah tu, tapi yang daripada McDonald, Cikgu Hazim. Dia ada masuk dalam radio Zayan baru-baru ni, macam Cikgu Hazim. Cikgu Hazim tu sebenarnya adalah saya punya batchmate. Kami masuk sama-sama. Saya memang terkejut tengok dia cikgu lelaki, bagaimana cara dia approach budak-budak pendidikan khas. Kenapa dia ni boleh nak bersembang baik dengan budak-budak pendidikan khas ni? Kenapa aku tak boleh? Sampai saya mempersoalkan ketika kami buat kajian lapangan tu. Nak dijadikan cerita pengalaman ketika buat kajian lapangan tu, ada seorang budak autism. Ketika tu saya ambil skop autism. Dia mengamuk tau. Dia memang mengamuk sebab breakfast dia mi tu cikgu dia ambil. Jadi bila dia mengamuk ni, dia pergi basahkan satu kelas tu dengan air minuman dia. Tak cukup dengan itu, dia pergi ambil lagi semua minuman kawan-kawan dia, pasti dia tuang dalam kelas tu sampai saya basah. Itu satu pengalaman. Menyebabkan dia wake up point lah kot. Aku tak boleh jadi cikgu pendidikan khas ni. Lepas tu bila nak kaji pula tentang budak sindrom Down, saya terkejut bila ada budak sindrom Down ni dia tak nak lepaskan saya. Dia memang peluk sampailah kami habis buat kajian tu. Memang peluk-peluk. Macam fobia lah basically. Tak boleh. Aku memang tak boleh go on. Aku bukan Hazim. Ketika tu, itulah saya punya inspirasi yang selalu saya bisik dalam kepala saya. Aku bukan Hazim. Aku tak boleh ajar budak pendidikan khas ni. Kalau Hazim tak apa. Dia ada kemahiran untuk ajar. Itulah. Fight sehingga saya tukar kos. Pengajarannya, jangan kerana subjek pendidikan khas tu banyak kosong, masuk pergi situ. Pastikan kamu memang mampu dan minat untuk mengajar murid-murid pendidikan khas. Lepas tu, again, ulang kembali, jangan lupa isi SPP tu siap-siap. Rasanya tu dah masuk nasihat dah kan sekali. Nasihat untuk menjadi seorang cikgu. Okay, satu lagi lah. Nasihat kepada siapa-siapa yang berminat untuk menjadi cikgu ni. Kerjaya cikgu ni walaupun mulia sebab kita mengajar manusia kan, berkongsi ilmu, membentuk generasi akan datang. Tapi jangan anggap benda tu sebagai satu tiket untuk kita menjadi orang yang paling mulia dekat dunia ni. Okay. Ini saya nak tekankan di sinilah sebab saya tak nafikan benda ni saya nampak sendiri, bukan setakat dekat sekolah saya. Even ketika praktikal sekalipun, ketika ada program dengan guru-guru lain pun,
Gap generasi itu memang sangat nampak. Antara guru generasi umur saya ni dan juga cikgu yang sudah lama. Okay. Satu kesilapan yang saya nampak dalam kalangan guru-guru, dia selalu menganggap diri dia betul. Okay. Ini realiti. Kita tak boleh nafikan benda ni. Saya tak tahulah macam mana Cikgu Rin dan Cikgu Wani pengalaman dia, pemerhatian dia. Kalau macam pemerhatian saya selalu terserempak dengan situasi ni. Cikgu rasa diri dia betul sehingga menafikan hak anak murid dia. Itu tak boleh. Bila kita jadi cikgu, kita kena ada mindset. Walaupun kita ditugaskan untuk mengajar, membetulkan kesalahan murid-murid kita, tapi kita tak boleh nak nafikan bahawa anak murid kita itu pun ada haknya. Dia ada benarnya. Ada hak yang kita perlu penuhi. Kita perlu dengar pendapat dia. Mesti ada reason kenapa dia terfikir macam tu. Ini kita kena faham sebagai seorang guru. Okay, lepas tu sebagai guru muda pula ya. Sebagai guru muda, jangan terlalu menongkar arus. Saya boleh katakan macam tu lah. Jangan terlalu menongkar arus. Sebab ramai sebenarnya guru-guru muda yang saya kenal ni terlalu rebellious. Maksudnya dia terlalu aktif sangat memberontak dasar-dasar kerajaan semua itu ini. No, sebagai seorang cikgu, kita kena faham. Kita kena faham tanggungjawab kita. Kita tak boleh gara-gara tak bersetuju dengan satu-satu dasar tu, kita tinggalkan kerja. Kita biarkan terbengkalai. Sebab dalam dunia pendidikan ni, menjadi cikgu, bila kita abaikan satu tugas, indirectly dia akan bagi efek kepada kerja-kerja orang lain. Benda macam ni yang kita kena hadap benda tu. Mentaliti kena kuat. Sekali lagi sebab kita bukan setakat mengajar murid. Kita juga secara tidak langsung akan mengajar kawan-kawan kita yang lain, rakan guru yang lain. Kita juga akan mengajar ibu bapa, mengajar mereka untuk faham siapa kita sebagai guru, apa tugas kita sebagai guru dekat Malaysia pada hari ini. Beban-beban kerja kita yang kita tak boleh nak tolak daripada KPM, daripada GPNS, daripada PPD. Okay. Beban-beban kerja itu hadir sama-sama, hadir serentak sehingga ada kalanya kita tak mampu nak atasi benda tu. Tapi mahu tidak mahu, kita kena hadapi. Jadi caranya macam mana? Bina hubungan baik dengan rakan-rakan guru yang lain. Bina hubungan baik dengan rakan-rakan guru yang lain. Terutamanya guru yang tua. Bila kita jadi cikgu muda ini, kita memang tak boleh nak larikan diri daripada persepsi cikgu-cikgu lama. Oh, awak cikgu muda, biasalah tu awak tak rasa lagi benda ni. Benda tu realiti yang kita kena hadapi. So, jangan anggap benda tu sebagai satu penghinaan. Jangan anggap benda tu sebagai satu cara guru-guru lama menafikan hak kita sebagai orang. No. Sebab benda ni dalam, mungkin Helmi tahu kot benda ni. Bagaimana orang tua melihat orang muda. Bagaimana generasi-generasi lama mengkritik generasi muda. Benda ni memang wujud dalam semua rekod sejarah. Tak kisahlah zaman mana. Memang kita kena hadap. Cuma kita kena pandai. Kita kena pandai bagaimana kita nak hadapi benda tu. Bagaimana cara kita nak mengekalkan prinsip kita sebagai seorang manusia. Prinsip kita sebagai guru muda. Menghadapi generasi-generasi guru lama ini. Yang kita tak nafikan ada kalanya menguji kesabaran. Istilahnya macam boomers lah. Istilahnya guru-guru boomers. Benda tu memang wujud. So kita kena pandai. Ibaratnya menarik rambut dalam tepung. Rambut jangan putus, tepung jangan berselera. Jangan tunjukkan diri kita terlalu membangkang apa yang cikgu-cikgu lama cakap. Sebab jika kita bangkang, jika kita bergaduh dengan cikgu-cikgu lain, bukan setakat bagi tekanan kepada cikgu tersebut, lebih utama dia bagi tekanan kepada diri kita. Sebab sebagai seorang cikgu ni, kita perlu bersatu hati sebenarnya. Sebab kita duduk dalam sampan yang sama lah istilahnya bagi saya cikgu. Sebab kita dapat beban kerja yang sama. Kita ditentang oleh masyarakat yang sama. Kita hadap masalah yang sama. Masalah murid-murid. Itulah mentaliti. Rasanya tu je kot. Dah agak panjang pula aku membebel. Terima kasih Ilmi. Perkongsian yang saya kira sangat baik daripada Cikgu Awan. Kita sambung kepada Cikgu Rin pula. Cikgu Rin ada apa-apa nasihat kepada adik-adik kita? Nasihat saya macam saya cakap tadi, yang penting awak kena ada jiwa, nak jadi cikgu kena ada jiwa. Bukan setakat ada awak rasa awak dah boleh bercakap, awak boleh present, awak rasa awak dah layak jadi cikgu, tak. Yang penting awak ada jiwa. Macam Cikgu Awan cakap kan, bila Cikgu Awan kena ambil option berikan khas dulu, lepas tu tak boleh bawa. Macam saya dulu, sebab berikan awak kanak-kanak bukan option saya, sebab saya dengan kanak-kanak saya sangat awkward.
Jadi bila saya dapat option ni, 3 tahun pertama tu memang saya kantoi. Maksudnya dekat kat kampus tu memang saya tak ada semangat. Berapa kali minta nak berhenti IPG, tapi masa tu sampai kaunselor IPG tahan lah sebab IPG susah nak masuk, jadi dia tahan saya supaya stay. Kita kat IPG tak boleh tukar course, dan untuk bakal-bakal junior yang nak minta masuk IPG, awak kena bersedia sebab kadang-kadang option yang kita minta tu tak semestinya itu yang kita dapat. Jadi awak kena bersedia. Okay. Jadi yang penting sebab saya masih bertahan sebab saya minat nak mengajar. Saya memang suka mengajar. Saya suka baca buku dan saya suka deliver pada orang. Sebab bila saya buat macam tu, saya rasa ilmu saya makin bertambah tau. Jadi sebab tu saya suka jadi cikgu. Jadi yang penting kena ada minat. Okay, 3 tahun pertama tu memang saya susah nak adapt. Saya susah nak terima. Lepas tu 2 tahun terakhir tu baru saya mula redha. Bila kita redha dengan apa yang kita buat, saya mula terima. Mesti ada sebab kenapa Allah letakkan saya dekat sini. Masa tu apa yang saya buat semuanya Alhamdulillah smooth. Saya punya pointer okey, saya punya perjalanan saya masa praktikum okey, Alhamdulillah. Maksudnya baik buruk tu adalah, tapi Alhamdulillah Allah mudahkan semuanya. Bila saya dah posting pun Alhamdulillah dah 2 tahun posting. Alhamdulillah saya Allah bagi saya parent yang sangat-sangat memahami, yang sangat-sangat support saya punya kerja, yang sangat support saya. Tapi dalam masa yang sama, saya sebenarnya masih lagi pegang cita-cita lah nak jadi cikgu sejarah. Doakan saya dapat sama master. Mungkin saya akan satu sekolah dengan Cikgu Awan satu hari nanti. Boleh. Tapi itulah, Tak ada masalah. bila saya fikir balik kan, ya Allah, kalau saya jadi cikgu sejarah nanti, sekolah menengah, saya mesti rindu murid-murid saya sebab pelajar sekolah menengah, PL dia tak sama dengan PL sekolah tadika kan. Jadi dia punya cabaran pun mungkin lebih mencabar. Macam Cikgu Awan kan, bila budak-budak dah besar ni, dia punya kemahiran dia dah kuat, tapi dia tak nak ikut cara kita pula. Itu pula dia punya cabaran dia. Macam tu. Tapi kita tengok macam mana ya. Sebab saya ni jenis, kalau boleh saya nak panjat setiap tangga-tangga kehidupan tu. So daripada prasekolah, sekolah rendah saya dah rasa mengajar. Saya nak merasa mengajar sekolah menengah pula. Lepas tu saya nak merasa mengajar tingkatan 6. Lepas tu peringkat paling tertinggi yang saya rasa saya nak capai, sampai pencen, saya nak mengajar jadi pencara IPG. Itu saya punya cita-cita lah. InsyaAllah, doakan yang terbaik. Amin. Ya. Satu lagi kan, tadi bila Cikgu Rin sentuh sejak ilmiah, aku macam suka pula mencela ni. Bila Cikgu Rin sambung tentang PL tadi kan, saya satu pengalaman lah, perkongsian pengalaman apa yang saya pernah hadapi sebagai cikgu sekolah menengah dalam usia yang muda. Awal saya posting menjadi cikgu dahulu, tahun pertama pelajar-pelajar tingkatan 5, ada beberapa orang yang tak nak panggil saya cikgu. Tak nak panggil saya cikgu sebab satu, faktor ketinggian. Sebab mereka lebih tinggi daripada saya lah. Okay. Lepas tu, apa yang tinggi kita cikgu? 167 sahaja. 167 sama tinggi yang saya. Aduh, see? Nampak tak betapa rendangnya seorang seketulawan? 168. Apa dia? Saya 168. Oh, tak apa, beza 1 cm je ni. Saya rendah lagi. So, 158 je. Comel. Okay. So apa ni, bila kita posting macam tu kan, kita jangan ada ego tau. Terutamanya cikgu baru lah. Jangan ada ego bila murid tak nak panggil kau sebagai cikgu sebab kau cikgu baru. Tak payah nak fikir benda tu satu perkara yang sangat serius. Kalau macam saya lagi suka bila saya interact dengan murid-murid saya sebagai seorang kawan. Sebab tu bila di luar daripada sekolah, saya tak galakkan mereka panggil saya sebagai cikgu. Kalau boleh, bahkan saya terus cakap, kalau jumpa saya dekat shopping mall, tak payah tegur pun tak apa. Sebab saya nak bina hubungan saya dengan anak murid saya sebagai kawan saja. Kebetulan saya masih muda sekarang lah. Esok-esok bila aku dah tua, aku tak nak kau panggil aku nama aku jadi bila dekat luar. Macam tu. Satu lagi pengalaman situasi dekat sekolah menengah ni. Pernah sekali ada seorang budak ni, ini pelajar kelas sains lah, pelajar kelas sains. Okay. Saya ajar sejarah dalam tu. Bila nak mengajar, budak tu tidur, dia tak nak dengar. Bila ditanya kenapa, tak apa cikgu, nanti saya belajar boleh dalam kelas tuition juga. Tak apa cikgu ajar je. So itu memang menguji kesabaran. Ya Allah, suka hati kau je tidur dalam kelas aku. Itu antara situasi yang kita hadapi macam Cikgu Rin cakap tadi lah. Bila kita nak berhadapan dengan sekolah menengah ni,
ada kita berhadapan dengan murid yang tak nak dengar PL kita. Itu salah satunya. Sebab dia belajar kelas tuition, dia rasa macam tak apa kot aku tak belajar benda ni dekat sekolah. Aku datang sekolah ni sebab kehadiran sahaja, sebab mak bapak aku suruh. Itu antara situasi yang kita akan hadap. So kena pandai lah. Kena pandai. Betul. Tu je nak Betul. Satu tambah. lagi saya nak mencelah sikit. Okey, macam Cikgu Awan cakap kan, Boleh, jangan boleh. ego. Jangan ego. Satu lagi kan, saya tak berapa gemar dengan cikgu yang suka berakukau dengan murid tau. Apatah lagi kalau sekolah rendah dan ke bawah. Kalau sekolah menengah tu sebab saya tak faham situasi. Jadi situasi dia berbeza sebab kita dah bercakap dengan murid-murid dah dewasa. Tapi kalau sekolah rendah ke bawah, janganlah guna akukau. Tak sopan lah. Lagipun budak-budak kan. Kita cari pendekatan lain, macam mana kita nak nasihatkan dia. Sebab saya perasan ada beberapa cikgu tu kalau dia marah sangat kan, terutama cikgu lelaki, dia buat akukau tau. Betul. Itu satu. Lepas tu yang kedua, pengalaman saya dengan cikgu waktu sekolah menengah dulu banyak tau. Maksudnya ada yang buruk. Jadi ada yang cikgu yang saya tak puas hati. Maksudnya ada yang suka memaki hamun, ada yang suka tuduh melulu, ada yang pilih kasih. Jadi bila saya jadi cikgu, saya berazam. Saya tak nak jadi cikgu yang suka tengking murid. Saya tak nak jadi cikgu yang pilih kasih. Saya tak nak jadi cikgu yang rasa diri lebih hebat. Kita ni walaupun kita cikgu, pembelajaran tu di mana-mana. Walaupun kita terima ilmu tu daripada murid yang kecil. Betul. Kita kena terima, janganlah ego. Kan kita sama-sama belajar. Jadi nak jadi cikgu awak kena terima tau. Kalau walaupun murid cilik kita, cikgu awak tahu tak? Benda macam ni kita kena terima tau. Kita cakap, oh ya ke? Oh bagusnya. Janganlah kata, oh tak ada. Jangan terus bangkang. Jangan rasa macam kita betul. Jadi cikgu ni ingat, kita pembelajaran sentiasa berlaku. Walaupun dah cikgu bukan maksud kita dah pandai. Kita kena sentiasa refresh kita punya ilmu. Barulah jadi orang yang sangat-sangat kompeten kan. Okey. Betul. Jadi kan alang-alang dah sentuh pasal akukau ni Cikgu Rin. Minta maaf lah sebab saya sebagai orang Sabah, itu antara masalah yang saya selalu hadapi tau. Sebab macam kami macam tak tahulah Sabah yang lain tau. Kalau macam saya Sabah, saya membesar memang dengan penggunaan akukau. Sebab awak ni dia lebih kepada penggunaan orang Semenanjung, lebih kurang macam tu. Itu antara benda yang saya selalu tergelincir bila dekat sekolah. Tak apa, saya faham sebab saya pun membesar di Sabah sebenarnya. Jadi saya membesar di Sabah. Jadi macam saya faham lah kalau di Sabah tu akukau tu benda tu biasa. Sebab waktu saya habiskan waktu sekolah rendah dengan tadika saya di Sabah. Sebab saya membesar sana 7 tahun. Tapi kalau di Sabah tu dia punya situasi lain. Jadi situasi di sini macam lain kan. Sebab kalau di sini akukau tu macam dengan orang tua tu kasar. Tapi kalau kat sana biasalah. Cuma yang dekat sini tu bila saya nampak ada cikgu lelaki yang budak kecil kot kan, budak darjah 1. Kalau berakukau tu macam kasar lah. Saya tak berapa tak suka. Bukan macam tu cara kita nak approach budak macam tu lah. Setuju. Saya pun sebenarnya dah banyak kali kena tegur juga, bukan oleh cikgu-cikgu lain lah. Bukan kena tegur lah bagi saya. Dia macam lebih kepada nasihat. Kalau boleh kita faham awak orang Sabah, tapi cuba kurangkan penggunaan akukau. Sebab penggunaan dia tak berapa nak sopan. Betul. Apa yang Cikgu Rin cakap tu memang betul. So ni secara tak langsung nasihatlah kepada siapa-siapa yang lulusan Sabah, kalau ada rezeki tiba-tiba posting jadi cikgu dekat Semenanjung ni, kena faham perbezaan bahasa ni. Kena faham. Sebab dekat sini konteks masyarakat dia, bila kita menggunakan akukau agak kurang ajar sedikit jika kita gunakan dalam kalangan murid. Satu lagi kan, jadi cikgu ni, murid ni sebenarnya satu terapi tau. Sebab tu bila PDPR macam ni, dia macam kehilangan yang sangat besar. Mungkin salah satu reason kenapa mengajar dalam tempoh pandemik ni dia lebih mencabar, sebab kita tak ada terapi kita. Sekurang-kurangnya dulu kalau mengajar berhadapan, kita stres macam mana sekalipun dengan beban-beban kerja pengkeranian yang lain, bila masuk kelas, rasa stres tu hilang. Tak tahulah, saya susah nak explain benda tu macam mana. Bila masuk kelas, berhadapan dengan murid-murid kita yang macam-macam perangai, yang tak nak dengar cakap kita, yang tegur minyak wangi kita bau macam mana, yang tegur cikgu kenapa rambut cikgu tak kemas hari ni. So benda tu satu terapi. Macam, ya Allah, bagusnya budak-budak ni, at least aku kurang sedikit stres aku nak hidup dekat dunia. Itulah antara benda yang penting. Hubungan baik dengan murid tu sangat utama. Kita kena hargai. Sebab macam Cikgu Rin cakap,
Jadi cikgu ni banyak benda yang kita boleh belajar daripada murid-murid kita. Okey, tu je. Oh, banyak pula melalut. Terima kasih, Ilmi. Okey, Cikgu Rin tak ada apa-apa lagi nak cakap dah? Dah. Tak ada, okey, takut ada nak bercakap lagi, jadi saya bagi Cikgu Rin dan Cikgu Awang bercakap lah kan. Okey, kepada Cikgu Wani, ada apa-apa nasihat nak diberikan kepada adik-adik kita yang mengikuti sesi pada hari ni? Okey, saya ada beberapa pesanan lah. Untuk yang masih sekolah yang berminat nak jadi guru, kalau ada, kalau boleh jangan main TikTok lah. Sebab trend sekarang kan budak suka main TikTok, lepas tu buat video joget. Sebab benda tu tidak sesuai untuk image seorang guru. Lepas tu kalau nak jadi guru sebab kita rasa kita pandai mengajar, kita pandai deliver ilmu, tak cukup sebenarnya. Sebab macam Cikgu Rin dengan Cikgu Awan bagi tahu tadi, klien kita adalah seorang manusia. Jadi jangan memperjudikan nasib dia hanya sebab kita minat, hanya sebab kita rasa kita pandai. Sebab sebenarnya terlalu banyak cabaran yang kita bakal hadapi sebagai seorang guru ni. Untuk pesanan untuk adik yang bakal jadi guru yang sekarang ni mungkin sedang mengambil ijazah sarjana muda pendidikan. Kalau dah dapat surat pengesahan jawatan menjadi cikgu, jangan nak cepat-cepat buat loan. Sebab tahulah kan, cikgu ni kerja dia, gaji dia tetap. So dia memang senang memang suka orang bank akan suka approach offer loan peribadi semua kan. Benda-benda yang tak penting jangan buat. Sebab nanti bila sampai masa gaji korang kena potong, masa tu lah korang rasa macam nak menangis, berdarah hidung ke apa kan. Sebab benda tu terikat sampai 20 tahun. Lepas tu jangan masuk MLM. Ini satu, saya tengok trend cikgu ni lah. Dia pantang orang offer yang nak invest duit, nak invest skim cepat kaya. Dia macam teruja tau. Sebab yelah cikgu ni kan banyak masa. Orang kata banyak masa, kerja separuh hari. So mungkin dia nak tambah pendapatan dengan cara yang cepat. Lepas tu yang ketiga, tolong jaga tata tertib ketika berinteraksi dekat laman sosial. Sebab even orang tak kenal kita siapa, ibu bapa kita, mungkin kita tak expose kita punya sekolah kat mana. Tapi bila orang tahu kita seorang guru, orang akan sentiasa perhatikan kita punya komen, kita punya post. Jadi benda-benda macam ni lah kena alert. Jangan terlalu outspoken kita punya pendapat lah. Terutama kalau buat politik ke, itu kena jaga sikit lah. Ataupun benda-benda isu-isu viral yang tak ada faedah lah. Contohnya macam isu-isu artis ke apa, tak payah, tak perlu masuk campur. Kalau nak ulas isu-isu pendidikan boleh, supaya dalam masa sama kita boleh sebarkan benda baru pada rakan-rakan dalam media sosial kita. Saya rasa setakat tu je pesanan saya. Sekejap Hilmi, nak tambah sedikit lah. Tadi terfikir pula. Boleh cikgu, boleh kawan. Tadi bila Cikgu Wani sentuh tentang media sosial politik ni kan, ni perkongsian lah. Mungkin ada beberapa orang dalam kalangan pendengar ni yang ada pengalaman terlibat aktif dalam politik. Sebab sebelum saya jadi seorang cikgu, sebenarnya saya antara manusia yang aktif dalam politik ni lah. Okay, parti mana satu rasanya tak perlu kot saya sentuh.
kita tak nafikan betul tentang penapisan guru dalam kalangan politik ni. Ini memang real sebab mana-mana penjawat awam mesti berhadapan dengan konsep evading, tapisan keselamatan ini. Dia akan cari kita punya media sosial seteruk mana kita ni mengkritik kerajaan pada hari ini. Bukan setakat kerajaan yang hari ini saja, tak kisahlah siapa kerajaan yang akan jadi kerajaan pada masa akan datang. Benda tu memang akan ditapis. Jadi nasihat saya, macam saya dahulu sebelum saya menjadi seorang cikgu lah. Zaman mengisi SPP dahulu, Facebook lama saya memang tutup. Sekarang Facebook yang saya pakai ni memang 100% Facebook yang baru. So dari segi Twitter, macam Twitter yang saya pakai sekarang ini adalah Twitter yang lama saya pakai dahulu, ranting pasal politik, everything one. Saya padam semua tweet terlebih dahulu sebelum saya melangkah ke dalam interview seorang guru. Macam itulah. Sebab benda tu memang akan diperhatikan secara tidak langsung. Benda tu memang akan bagi efek kepada penilaian kita untuk menjadi seorang cikgu. Ini bukan setakat untuk lepasan degree pendidikan sahaja. Satu lagi, macam sesiapa yang nak menjadi guru interim ataupun macam pengambilan khas ni kan, macam baru-baru ni 18,000 ni, sesiapa yang nak, kalau boleh cuba hapuskan dahulu jejak-jejak lantang anda dalam bidang politik. Kalau memang nak, kita tak boleh nafikan benda tu real. Bukan setakat cakap-cakap kosong, memang berlaku. Kalau rasa nak sangat tegakkan kebenaran, boleh, tapi berpada-pada. Kita perlu korbankan sesuatu untuk kita mencapai sesuatu. Kita tak boleh nafikan benda tu. Itu sahaja nak tambah. Terima kasih. Okey, terima kasih kepada Cikgu Awan. Cikgu lain tak dapat nak tambah lagi ya? Okey, kalau tidak ada, saya nak ambil kesempatan kat sini ni. Mengucapkan terima kasih kepada Cikgu Awan, Cikgu Rin dan juga ada cikgu ke? Siapa nak tambah tadi? Tak ada. Saya dengar suara? Tak ada. Okey, saya nak ucapkan terima kasih kepada Cikgu Awan, Cikgu Rin dan juga Cikgu Wani sebab sudi untuk meluangkan masa di hari Minggu. Dan sepatutnya cikgu-cikgu boleh luangkan bersama dengan orang yang tersayang, bersama dengan keluarga, tapi cikgu sanggup korbankan untuk berkongsi sedikit ilmu dengan pengikut-pengikut The Patriots. Jadi saya nak mewakili organisasi saya, The Patriots, untuk mengucapkan ribuan terima kasih dan juga nak minta maaf awal-awal kepada moderator, kepada speakers kalau ada apa-apa kesilapan. Juga kami nak berterima kasih kepada mereka yang sanggup meluangkan masa pada malam ini bersama dengan kami, dan juga kami juga nak minta maaf kalau ada apa-apa kekurangan, ada apa-apa terlajak kata, ada apa-apa terlanjur bahasa. Segala yang baik itu adalah datang daripada Allah, yang buruk itu adalah daripada diri kami sendiri. Dan itu saya tamatkan kita punya sesi pada malam ini. Assalamualaikum, dan kalau ada jodoh yang panjang, kita akan bertemu lagi di masa hadapan. Terima kasih banyak. Amin. Terima kasih banyak. Terima kasih juga, minta maaf segala kesilapan. Ambillah yang baik, buanglah yang buruk, jadikan sempadan. Betul.